Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam program Survival Campus iaitu menghadapi norma baru dalam universiti. Kami daripada Persatuan Belia Islam Nasional Pembina Bintulu sangat mengalu-alukan kehadiran semua ke program ini. Kita buka majlis terlebih dahulu dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya meneruskan majlis, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap dua pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah ke pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Selamat datang dan tahniah kepada semua peserta yang hadir program hari ini. InsyaAllah semoga program ini dapat sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum saya menjemput penceramah untuk memulakan langkah dan mengatur bicara, sukacita saya ingin perkenalkan serba sedikit mengenai penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Hajah Nasrahani Jamadun. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersila Dr. Hajah Nasrah untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh panggil Kak Anesh je. Tak payah formal sangat kita hari ni, kita santai je hari ni, okay? Okay, so hari ni sebenarnya saya sangat gembira dan sangat teruja lah. So, pertama kali rakan-rakan daripada Bintulu ajak berjemputan begini. Jadi kalaulah dapat kita bersua secara fizikal, saya lagi excited kan. Tapi tak apa, inilah norma baharu yang terpaksa kita tempuh. Macam mana yang dalam tajuk yang diberikan pada hari ini berkaitan dengan norma baharu dalam kehidupan sebagai seorang pelajar universiti kan. Okey, tadi saya kata kita hari ini santai je, kita tak naklah buat secara formal sebab hari ini pun hari Malaysia, hari cuti kan. Dan sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada semua. Walaupun hari-hari cuti macam ni, semangat kita gagahkan diri untuk macam tadi yang tadi Saudara Osman nama moderator kita. Ini kita nak timba sedikit sebanyak ilmu kan. Kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun jadi. Bila kita dah dapat ilmu tu dan macam ni kita nak amalkan. Okey? Okey, semoga manfaat lah. Jadi sebelum kita mula, saya sembang panjang lah. Saya nak bercakap, nak bagi tips banyak ni kan. Saya dah prepare sebenarnya, saya excited. Kita nak tanyalah sikit korang. Kita buat sesi interaktif lah hari ni tak adalah kita macam ngantuk tengok aje kan. Okay, siapa yang online melalui komputer pun boleh turut serta, dan yang dekat dalam phone pun boleh turut serta lah. Okey, sebenarnya saya nak tanya dulu, kita ni dalam berapa orang, dalam 20 lebih orang lah kan. Perasaan korang pada hari ni. Jadi saya nak buat poll sikit. Izinkan saya share moderator kita buat poll sikit. Boleh tak ablekan saya untuk screen sharing? Post boleh tak? Pergi dekat partisipan tu ada nama saya kan. Jadikan saya co-host ke? Sebab saya nak share screen. Okay, alright, thank you. Okay. Okay, nampak tak slide saya kat sini? Okay, semua cuba join slido.com. Okay, pergi kat slido.com dulu. Tak pun boleh scan siapa yang ada phone, siapa yang ikut serta daripada laptop dan juga desktop, bolehlah terus scan barcode ni. Okay. Alright. Dah ke? Okay, kalau dah join, dah ready. Okay, saya nak buka poll ni sebab saya nak tanya. Bila saya tanya, jadi saya boleh tahu dapatan hari ni macam mana. Kita nak kata korang punya motivasi hari ni macam mana kan. Minta maaf sekarang rumah saya meriah je sebab saya punya online memang kat bawah, jadi family all around here. Okay. Okay, saya nak mula poll ni. Okay. Pada semua, partisipan semua ni, gambarkan perasaan anda pada
hari ini, ketika ini. Jangan risau, dia adalah anonymous punya answer. Jadi siapa yang tulis kat sini, kita tak tahulah siapa punya jawapan. Dia anonymous. Jadi saya nak tahu perasaan hari ini. Okey, ada yang penat lagi. Tak kisah apa-apa je. Excited, tak kisah. Orang rasa stres ke, luahkan kat sini. Jadi saya nak tahu sikit sebanyak kan. Perasaan korang ni macam saya bolehlah. Kata, okey, excited, enthusiasm. Okey, lagi tenang. Okey, alhamdulillah. Okey. Penat tadi mungkin buat aktiviti lah kan. Bangga dan bersyukur. Alhamdulillah, very good. Okay, lapar. Tak ni lagi ke? Okey, nanti minta abang kakak pembina ni tolong orderkan ni, Food Panda. Esok ada test. Okey, tak apa, kita kejap je, insyaAllah. Niatkan apa yang kita datang hari ini ni, semoga Allah gantikan dengan masa yang lebih baik. Nanti malam kalau kita belajar, terus dapat insyaAllah. Okey. Oh, gembira. Okey, santai, very good. Okey. Oh, tu sebelum tu saya nak tanya jugalah pada moderator kalau ataupun yang lain yang boleh bagi tahu saya dekat sini, korang pelajar tahun 1, tahun 2 kan? Pelajar universiti lah. UPM punya kan? Pelajar tahun 1, tahun 2. Oh, tahun 1, tahun 2. Okey. Bukan cuti ke? Kami dah masuk kuliah. Oh, korang masuk kuliah dah ya? Okey. Alright. Okey, tak apa. Okey, dia lain lah pada ni. Tahun 1 DKHP. DKHP tu apa? Okay. Kalau boleh bagi tahu apa tu DKHP. Okay, sayang semua. Okay, very good. Okay, so perasaan hari ni macam yang besarnya, yang positifnya ni lah, excited lah kan. Okay, dua-dua tiga orang mungkin bercakap apa yang tulis tentang excited. Okay. Alright, semoga Allah jaga kita semua betul. Okay. Alright, ini soalan yang pertama. Saya nak tahu yang kedua pula. Okay. Apakah yang diharapkan oleh korang semua daripada program kita pada hari ini? Okay. Okay. Tulis je. 4 flat. InsyaAllah. Saya doakan sampai hari ini semua yang hadir pada hari ini, jika sebanyak ilmu yang ada, insyaAllah Allah gantikan dengan 4 flat nanti. Okay, ilmu betul. Okay, lagi. Okay, apa lagi yang korang harapkan pada hari ini? Nak ambil ilmu yang akan ada, okay, tak banyak pun. Berjaya dunia akhirat. Okay, insyaAllah itu saya nak dengar. Semoga dapat juga untuk masa yang akan datang. Okay, lagi apa lagi? Apa yang korang harapkan hari ini? Sebab hari ini tips dia kan. Orang datang kan, orang suruh datang kan hari ini kan. Suruh dengar apa tu tips pada hari ini, mesti korang harapkan sesuatu. Saya kalau hadiri bengkel ataupun apa-apa program, nak several tips. Betul lah. Betul. Kita memang nak harapkan sesuatu lah. Debbie, kalau tak dapat, kita akan tanya. Okay. Tips nak belajar smart dan yakin diri. Okay, dapatkan tips yang bermanfaat. Okay, tak dapatkan ketenangan sepanjang SEM. Okay, itu agak sukar lah. Sebab kita sebagai pelajar ni memang sukar nak tenang. Tapi ada cara macam mana kita nak cater kita punya ni. Rasa tak ketenangan tu. Nak semangat, jadi orang hebat. Okay, betul. Okay. Jadi saya tengok sini banyak yang positif lah kan. Banyak yang nak nak kena doktor. Korang ni kena doktor tadi nama dah ada kan. Okay, nanti kita perkenalan lagi. Kita kan nak memperbaharui diri. Jadi sedikit sebanyak kita kena attend. Nak jadi Prof Madya. Ya Allah, saya pun tak dapat lagi Prof Madya tu. Saya pun kena belajar juga macam mana nak jadi orang yang hebat, nak jadi Prof Madya tu. Jadi kita pun kenalah lalui benda-benda macam ni lah. Kita kalau ada program, kita ikut, ya, sedikit sebanyak kita dapatkan ilmu dan kita boleh garap sedikit sebanyak ilmu tu dan kita amalkan. Boleh jadi macam SP Doktor, insyaAllah lebih baik daripada saya lah kan. So jadi saya doakan kat sini semua yang hadir pada hari ini, semoga Allah Tuhan ganjari dengan sebaik-baik ganjaran dan Allah akan bagikan limpahkan balik masa-masa yang kita spend pada hari ini dengan masa yang lebih berkualiti, masa yang lebih baik dan semoga yang mendatang akan dapat yang lebih baik insya-Allah. Okay. Alright, sebelum tu okay, right. Okay, untuk yang ini sudah. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke slot kita yang pertama lah, sesi saya punya perkenalan lah Okey, nampak lagi tadi saya punya screen ke dah off? Nampak tak saya punya nampak. slide? Okey, right.
Okey. Okey. So hari ni macam saya dapat jadi dia punya daripada pembina Bintulu ni adalah cara-cara macam mana nak survive lah kan dekat alam universiti ni. Kebanyakan pelajar ni adalah tahun 1 dan tahun 2. Dan rezekinya kita pada tahun 2021 ni kita dah mula berada dalam satu norma baharu kan, which is berbeza daripada secara praktikalnya yang kita lalui selama ni. Okay, nanti kita bicarakan lebih dalam lagi. Lepas tu dia kata macam mana saya nak kena pensyarah dan kawan-kawan alam maya saja, betul adalah satu cabaran. Okay, bila even saya pun sendiri ada sedikit cabaran juga untuk berkenalan dengan pelajar-pelajar saya yang lebih-lebih lagi pelajar tahun 1. Macam korang lah yang baru masuk, yang baru daftar tiba-tiba online terus kan, terus daripada rumah. Nak berkenal dengan kawan-kawan pun tak berapa nak syok lah sebab dekat dalam medium online je kan. Saya adalah pelajar daripada luar negara kan, daripada Indonesia. Macam mana kita nak attract dia, dan dia juga rasa gembira untuk berkenalan dengan rakan-rakan mereka di Malaysia ni. Itu satu cabaran juga, macam kita nak rapatkan nak adakan chemistry dia orang tu kan. Sebabnya dalam alam universiti ni yang paling tahun yang paling penting ataupun paling yang yang membawa kepada tahun-tahun seterusnya ada tahun 1 lah kan, masa awal-awal. Sebab tu kalau kita datang pada tahun 1 tu, hari pertama tu kita ada minggu mesra pelajar kan. Daripada senior akan buat satu aktiviti, adalah orang punya aktiviti ragging apa ke semua tu, itu tolak tepi lah. Tapi nak ceritanya tahun pertama tu adalah tahun yang sangat crucial lah sebenarnya kan. Tapi disebabkan pandemik yang berlaku ni, kita tak dapatlah nak buat benda macam tu. Jadi satu cabaran bagi kita macam mana kita nak cater dengan norma baharu sekarang ni. Okay, alright. Okay, sebelum bagi nama, saya Nashrah Hani. Okay, saya sangat excited lah. Dan selamat datang saya ucapkan kepada semua even tahun 1, tahun 2 ke alam universiti. Okey, satu alam yang saya rasa yang agak sikit lama tempohnya, sebab kita dah dewasa, jadi banyak aktiviti yang kita boleh buat, banyak lagi aktiviti yang kita boleh cater. Okey, saya tunjukkan. Alright. Okey, ni perjalanan akademik hidup saya lah. Saya ceritakan saya dulu sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah. Alhamdulillah kemudian saya dipilih untuk ke rancangan persekitaran khas Jepun. Itu masa tu buat kat UM. Cuma sekarang masih ada lagi. Lepas tu saya buat degree saya dekat Kyoto Institute Teknologi dalam bidang mechanical dan system engineering. Lepas saja habis bachelor degree tu saya terus sambung master. Okay, lepas master saya terus PhD lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah, okay, mungkin korang dalam fasa yang inilah kan, fasa degree. Okay, saya nak tunjukkan timeline ni, academic line ni sebab apa? Korang punya kehidupan yang akan datang ni, macam baya-baya saya ni, adalah tercermin ataupun terreflect daripada macam mana korang mengendalikan aktiviti korang masa kat dalam ni. Masa awal ni lepas sekolah lah, lepas umur 17 tahun lepas SPM. Pada tu kita dah boleh mula fikir mana baik, mana buruk kan. Kita boleh manage duit kita sendiri, kita boleh manage time kita sendiri. Kan daripada sinilah bermulanya apa yang kita nak isi. Bayangkan kehidupan itu macam satu jar kan, satu botol kosong. Apa yang kita nak isi kat dalam tu. So inilah perjalanan hidup kita. Jadi apa yang kita nak isi, bagaimana kita nak isi, apa aktiviti yang boleh kita cuba dan sebagainya pada waktu inilah, pada waktu muda inilah. Okay, sebab korang pemuda ni. Sebabnya dia akan reflect terus bila korang nak umur bye-bye saya 30-an, 40-an nanti. Okay, alright. So ini tunjuklah korang sekarang berada dekat sini dan satu permulaan yang baik lah. Okay, bila dah berada di sini pada hari ini. Okay, alright. Kemudian lepas saya habis PhD, alhamdulillah saya terus masuk di UKM lah. Saya tak pergi jauh-jauh. Sebab rumah saya dekat Bangi je, jadi saya minta lah dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so bila nak cakap tentang norma baharu ni, kita nak comparekan dengan norma lama. Okay, so kita tengoklah zaman BC ni, kita baca before COVID lah kan, before COVID tahun 2020, tahun 2018, 2019 lah. Okay, kita buat semuanya secara fizikal. Bila secara fizikal, dia punya human touch atau human contact tu lagi rapat, lagi close lah. Kita buat kita boleh conference secara fizikal kan, saya pun attend
convocation lah yang paling terkesan sekali kan. Korang punya senior kan tahun 4 tahun ni dengan tahun 4 tahun lepas kan terpaksa attend secara online, kadang-kadang langsung tak buat. Ada certain university tu kan, saya tak pasti UPM maksudnya buat online kan atau tunda. Yang paling saya miss, yang paling saya rindu adalah inilah jumpa dengan student-student secara fizikal. Sebab lain kan, pembelajaran secara fizikal dengan pembelajaran secara maya ni sangat berbeza. Okay, sebagai pengajar pun saya rasa perbezaan tu, apatah lagi para pelajar. Tapi awal-awal dulu sahaja. Apabila sekarang ni kita dah norma baharu ni mula dah menjadi sebagai norma biasa kan. Kita mula dah hari baru-baru ni yang Datuk Seri Noraini Ahmad umumkan pelajar-pelajar IPT boleh datang ke IPT semula, masuk kampus 10 bulan 10. Saya baca komen-komen mula kata dah biasa dengan online, malas dah nak masuk universiti. Macam-macam lagi saya baca komen pelajar-pelajar kan. Dan itulah sebenarnya cabaran pula nanti kan, macam ni kita nak kembalikan, nak melazimi semula aktiviti fizikal tu. Tapi itulah kita cuba timbang tarakan macam mana kita nak adaptasi kepada zaman yang akan datang ni lah. Okey. Itu before COVID. Okey, pada tahun 2020 mula dah datangnya pandemik COVID-19 lah kita panggil kan. Dan sebenarnya ada sebab kenapa Allah pilih kita ataupun pilih zaman kita ni untuk adanya COVID ni, adanya pandemik ni. Kenapa tak zaman 20 tahun dulu ke ataupun lagi 100 tahun akan datang ke kan. Tapi Allah pilih tahun 2020 ni. Ada sebabnya. Rupanya Allah cakap something that we have to ponder lah. Dalam Quran pun ada sebut Allah uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Rupanya selama ini yang kita rasa gembira tadi, yang makan-makan secara fizikal, kelas secara online, seronok, pergi sana, pergi sini, kafe dan sebagainya, makan-makan, shopping-shopping itu semua sebenarnya adalah ujian juga. Ujian kebaikan. Disebabkan mungkin kita kurang bersyukur dan sebagainya, mungkin Allah turunkan sedikit ujian lah kepada kita kan. So dia bagi dia jentik sikit dengan ujian pandemik ni. Sebagaimana dalam Al-Quran ni lah. Dan kita bukanlah untuk blame ataupun menaikkan benda ni sebagai negatif, tapi kita perlu memandang daripada segi hikmah dia apa. Banyak hikmah dia. Nanti korang boleh tengoklah apa hikmah dia, macam mana dengan pandemik ini dapat memacu kita pada satu zaman yang lebih moden, yang lebih teratur sepatutnya kan. Tapi walaupun begitu, ada nilai-nilai yang hilang. Sebabnya tadilah hubungan relation dengan manusia, adab macam mana bercakap tu dah mula hilang dan sebagainya. So kita nak cuba balancekan benda ni. Okay? Alright. Okay, so apabila masuknya pandemik ni, yang terkesan bukan setakat pada negara lah kan, tapi kehidupan kita juga daripada segi ekonominya, daripada segi sosialnya, dari segi of course daripada segi pendidikan kan. Pendidikan juga terkesan daripada pandemik ni. Kalau kita tengok dulu sebelah kiri tu format, bagaimana format dulu dengan format sekarang yang hari ni yang sedang kita lalui ni, okay, bukan yang akan datang, sedang sekarang kita lalui ni sangatlah amat berbeza lah, tapi tak ada jauh beza sangat. Okay. Contohnya kalau dulu kita, tadi saya tunjukkan kan physical classroom, tapi sekarang kita dah mulakan secara online learning dan mungkin secara hybrid kan, ikutlah masing-masing punya universiti punya platform apa. Kalau dulu kita lebih banyak menulis kan, paper, notebook kan, pen, pencil. Kalau pergi kelas tu tengok masing-masing bawa pencil case tu besar-besar, tebal-tebal. Kalau perempuan lagi dengan highlighter dia, dengan lighter dia, macam-macam lah kan, dengan pembaris dia, dengan yang sticky notes dia, macam-macam, berkala-kala, tebal dia punya stationery dia tu bawa. Tapi sekarang benda tu kurang ada kan. Lepas tu dulu kita ada PTS Keperdias, maksudnya kat sini dulu apa saja kita punya references tu kita print kan. Macam saya ni jenis orang yang lama, jadi saya suka benda yang di print. Jadi kalau nak pergi pun kita pergi physical library kan, dapatkan buku. Memang kita nak something yang physical. Jadi pada waktu dulu, nak ceritanya, tak adalah dulu sangat pun, dengan format yang lama ni, maksudnya format yang sebelum norma baru yang kita akan bincangkan ini, kita sebenarnya lebih touch lah, bagi lebih close, okay, lebih attach dengan ilmu-ilmu ni, dengan aktiviti keilmuan ni, aktiviti pengajaran ni. Ialah sebab buku kan
kita tak langkah buku, for example macam tu kan, macam buku yang kertas-kertas yang kita print. Tapi tak tahulah zaman korang ada yang SPM, lepas habis SPM buang buku kan, benda-benda tu tak baik lah. Sepatutnya buku-buku tu kita sayang kan, keberkatannya berada dekat situ. Okay, kalau dekat physical classroom sebab kita jumpa cikgu kita dekat depan-depan, jadi adabnya mungkin berbeza kan. Okay, so kita bincangkan sekarang ni tentang kehidupan korang. Korang punya zaman ni macam mana ni? Sekarang ni waktu kita nak belajar secara online ataupun hybrid. Hybrid ni maksudnya mungkin 50-50. Ada subjek yang perlu kita buat dalam secara online dan mungkin ada topik-topik tertentu kita kena hadir ke kampus lah, nak buat makmal ke dan sebagainya. Dan selalunya pelajar tahun 4 atau final year kena hadir lah. Itu yang kita praktikkan sekarang ni. Okay. Lepas tu sekarang lebih kepada smartphone. Okay, kalau dulu smartphone tak dibenarkan masuk sekolah, betul? Tak boleh nak bawa pergi sekolah rendah lah, sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi sekarang sekolah berada dekat dalam smartphone, kan? Maksudnya cikgu-cikgu sekarang guna smartphone, WhatsApp, kan? Google Classroom semua kita dekat dalam phone. Semua aktiviti assignment semua kita dalam phone kita. Okay, even sekarang ni pelajar saya pun dah mula bawa laptop, tab dan sebagainya. Tak apa, kita laikkan. Okay, even lecturer pun sendiri bawa laptop kan, dah tak bawa dah notes macam gini-gini kan. Lepas tu lebih sekarang kepada e-references. Okay, kita ada internet, okay, kita boleh akses kepada banyak keilmuan kat sekarang ni. Okay, jadi bila dia banyak e-references ni, kita download, kita simpan dekat folder mana-mana ke. Jadi kadang-kadang ada yang kita lupa sebab benda yang kita tak nampak kan, dia cloud. Kan? Cloud yang kita dia semua somewhere, kalau kita tak buka kita tak tahu kat mana. Okey. Itulah zaman sekarang ni. Itu yang kita sedang lalui. Jadi cabaran ni memang berbeza daripada sekarang. Macam mana kita ni nak adapt. Saya rasa kita ni lahir sesuai dengan zaman kita sebenarnya. Bila korang lahir, korang dah mula diberikan apa tu dengan banyak pendigitalan dan sebagainya, dah mulalah. Cuma macam mana kita nak adapt dan mempraktikkannya apabila kita berada dalam alam universiti ni. So ini yang kita nak katakan. Okay. Tadi saya nampak banyak kata macam mana cara nak cemerlang, macam mana nak dapatkan list, macam mana nak dapat 4 flat dan sebagainya, nak cemerlang sampai berjaya jadi pensyarah ahli akademik kan. So dekat sinilah bermulanya perjalanan tu. So dari mana? Okay, start daripada kita punya ni lah, online learning lah kan. Pembelajaran kita dalam kelas ataupun aktiviti PDP kita, pengajaran dan pembelajaran kita. Kita sebagai pensyarah kita mengajar. Pelajar adalah pembelajaran. Aktiviti pembelajaran korang tu yang macam mana? Macam mana korang nak manage korang punya aktiviti pembelajaran tu. Jadi kat sini saya sebenarnya memang korang dah tahu, tapi saya ingatkan lagi semula, mungkin ada tambah-tambahlah sikit ilmu-ilmu ataupun info-info yang lain saya tambahkan sikit. Saya rasa macam agak tanggungjawab saya untuk bagi tahulah pada adik-adik semua ni, pada pelajar saya nampak korang semua macam pelajar saya je. Okay, ini luahan saya sebagai lecturer lah kan. Pertama sekali korang kena prepare. Okay, be prepared. Kita tahu kita punya kelas secara online sekarang ni. Tak ada siapa yang patau. Kawan-kawan pun tak ada sebab kita duduk kat rumah mungkin kan. Mungkin duduk dalam bilik kan. Parents kita pun bekerja. Dan korang dah besar. Korang yang kena pantau diri sendiri. Okay. Jadi korang kena prepare diri sendiri. Macam apa yang kita kena prepare kan? Tengok kita punya waktu. Timetable kita ni dah masuk kan. Hari Isnin, Selasa, Rabu apa ni semua. Kita tengok bila kelas kita. Alert that time. Kalau kita ni sejenis orang yang bukan digital ataupun bukan orang yang check planner secara online ke apa ke, make sure korang ada physical timetable. Okay, bila dah ada physical timetable tu, korang boleh tengok, korang nampak hari Senin aku ada kelas apa. Macam kita kat sekolah dulu kan, sekolah rendah, sekolah menengah, macam tu kita train diri kita. Okay, check timetable selalu. Lepas sebabnya sekarang ni uncertain kan, kita kena sentiasa alert kita punya WhatsApp, email, announcement. So kadang-kadang lecturer ni dia ada meeting apa ni, dia tukar dia punya timetable tu kan. So korang kena alert benda tu. Bila nak kena hantar assignment, benda-benda tu kadang-kadang dibagi kat dalam WhatsApp, kadang ada ramai yang tertinggal macam ni lah.
Lecturer pun kadang-kadang sekarang menggunakan kemudahan yang ada. Dia WhatsApp seorang je, seorang ketua, blast pada semua. Jadi tanggungjawab yang seorang tu kadang-kadang mungkin dia terlupa juga. Jadi kena juga sentiasa ada berhubung dengan lecturer tu, okay? Always check Moodle. Moodle ni platform online korang lah. Kami kalau di UKM kita guna MS Teams and PPM kita guna MS. Saya tak pasti guna apa. Ada Moodle masing-masing. Maksudnya ada yang folio korang masing-masing kan. Lecturer upload apa tu notes macam mana, dekat mana, hari ni topik apa, minggu lepas topik apa, testnya bila, macam mana nak buat test, pukul berapa test tu daripada duration berapa jam nak kena ni, itu semua kena alert. Itulah korang kena pick up lah kan. Dan sebab tu saya kata tadi, pandemik itu lahir pada waktu ini. Sebabnya time ni adalah waktu yang zaman-zaman yang korang-korang ni semua memang boleh pick up dengan benda-benda sistem macam ni. Kan, bukan zaman saya dulu, bukan zaman mungkin saya tak boleh pick up. Okay, nombor satu, kita kena bersedia sendiri. Okay, yang kedua, bila dah korang ada online learning ni, kalau boleh remove lah distraction. Okay, jangan buat multitasking, never. Okay, tu antara salah satu saya punya pesan lah pada student. Kalau boleh tutup TV, kalau lah macam saya ni, sebab saya berada kat tengah-tengah alam ni, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak remove distraction, orang masak kat sebelah sini, orang tengok TV, berita dan sebagainya, tak boleh, tak apalah. Jadi kita fokus apa yang kita buat kat sini. Kalau boleh, kalau pelajar ni nak belajar, kurangkan bunyi bising kan. Pad tu memang satu cabaran juga kadang-kadang sampai dekat rumah kan. Nak kucing asyik duduk tepek depan keyboard kita tu kan susah. Kalau boleh time kita punya 1 jam nak belajar tu, masukkan dia dalam kandang. Kan. Food, saya ni okey kalau food ni, tapi dalam kelas pun saya boleh benarkan pelajar saya bawa food, tapi bukanlah food yang macam nasi lemak, roti canai, nasi biryani tu kan. Tapi benda yang kecil-kecil lah. Macam chips kan, gula-gula, air, tu boleh. Okey, itu tak boleh. Kita santai saja. Dalam pelajaran ni kita tak perlu stres sangat. Okey. Dan kena remove lah, maksud saya ignore dulu medsos tu. Okey, don't disturb, do not disturb punya mode tu boleh on kan. WhatsApp ke apa ke, waktu tu ikutlah pada pembelajaran waktu tu. Kalau cikgu tu guna WhatsApp, stay tune daripada WhatsApp tu. Maksudnya macam Facebook, TikTok kan, Shopee. Kadang-kadang Shopee pun ada dia punya, korang kan mungkin sekarang ni entrepreneurship kan, ada notification, removekan dulu. Okay? Jangan ada benda-benda yang distract kita. Tak lama pun, kelas saya rasa tak lebih daripada sejam lebih kan. Selalunya sekejap je sebab kita dalam pembelajaran online ni ada limit dia. Okay? Kita tak boleh fokus. Okay. Yang kedua, kalau boleh, janganlah tidur waktu online. Okay, ini adab kita dengan guru. Okay, walaupun cikgu tak nampak kita, okay, kalau boleh janganlah kita tidur. Kita janganlah buat sebab kita berada dalam sendiri. Hanya kita sahaja yang mengenal diri kita sendiri. Okay, adab kita macam mana dengan guru. Kan? Waktu guru bagi pengisian, tak kisahlah boring mana pun dia, kalau boleh stay tune. Ambil lah ni yang spray ke apa ke. Kadang-kadang dia saja kalau prof-prof kan, dia punya pengisian tu agak malap. Saya pun pernah juga masuk attend ni malap, nak ngantuk lah dengan pengisian dia tu. Tapi kita kena stay alert lah. Okay. Kalau boleh jangan tidur. Okay. Pastikan waktu tidur kita dah terjadual supaya kita sentiasa bersemangat. Okay. At least saya kata dalam satu hari, dalam 1 jam yang kita belajar online tu, kalau tak dapat banyak, kita dapat sikit. Kan? Dan sikit itulah sebenarnya keberkatan kita tu. Okay. Alright, yang ini pun saya nak cuba bagi tahu pada semua. Okay, dalam untuk menjadi pelajar yang berattitude, okay, berakhlak, okay, yang kita sebagai pensyarah rasa happy, okay, kenalah responsif. Okay, responsif kat sini sebabnya kita cuba tanya pelajar tapi semua senyap. Yalah, kat online masing-masing, kadang-kadang dia orang on je. Tapi dia dekat sebelah, mungkin tengah WhatsApp. Ataupun dia pergi buat kerja apa-apa, jemur kain, angkat kain ke dan sebagainya kan. Jadi kurang responsif tu. Okay. Dan sinilah fungsi-fungsi dia ni. Gunalah chat room kadang-kadang. Kalau segan nak bercakap, tak ada mic ke apa ke kan. Guna chat room. Kalau cikgu okay, semua ready ke? Tulis tu ready. Hatta yang sikit pun.
Kan berinteraksilah dengan lecturer tu. Okay. Open camera, kadang-kadang memang tak boleh nak open camera. Kita faham kalau open camera nanti komputer jadi berat, phone jadi berat dan sebagainya. So kita okey, tapi bila cikgu suruh buka, kita buka lah. Kan kalau nak ambil gambar ke, suruh show kita punya kerja ke dan sebagainya kan. Kalau nak bercakap kan, nak bentangkan sesuatu, kalau boleh open kamera tu. Okey, raikan suasana tu pada hari tu. Dan masa bila nak tu, jangan juga terus bertanya ke apa ke, bagi tahu nama saya ni. Kadang-kadang benda-benda nilai yang kecil-kecil macam ni, macam saya kata tadi, walaupun kita dah makin ke arah pendigitalan, tapi ada nilai-nilai yang hilang. Dia terus saya nak tanya. Bila tanya siapa? Saya. Kadang-kadang kita ni tak tahu, banyak saya sebelah ni tak tahu siapa yang sedang bercakap yang tengah on ni kan. Dia bagi tahu nama saya sekian, saya nak bertanya doktor berkenaan dengan ini. Sentiasa bertanya. Kalau tak tahu, kadang-kadang dia malu kan. Time ni lah kita nak bertanya sebab kita punya ni tengah off. Kita punya kita hanya boleh guna chat room sahaja kan. Dan please keep in mind, kalau pada sesiapa yang segan nak bertanya tu, there's no stupid question. Okay, there's only the stupid answer sahaja. Tak ada soalan yang tak relevan. Especially dalam mengajar. Walaupun korang rasa, malulah aku nanti orang kata aku tak pandai. Jangan macam tu. Tidak. Kadang-kadang, apa yang kita nak tanyakan tu sebenarnya dalam hati kawan-kawan kita pun ada, tapi masing-masing tak nak bertanya. Walaupun benda yang simple lah. Dan walaupun lecturer tadi kena repeat daripada yang awal tadi. Again, saya cakap tu tadi, tak akan ada stupid question, hanya ada stupid answer. Dan macam mana cara lecturer tu kata jawapan korang tu lah. Soalan tu. Kalaulah dia marah, kan saya dah cakap tadi, ni. Itu maksudnya cara dia respon pada korang punya jawapan tu tak berapa elok lah. Okay, tapi itu soal lecturer, tu dia punya side tepi. Sekarang ni kita nak kita sebagai student ni yang macam mana. Okay, so sentiasa aktif dalam kelas. Okay, itu yang penting. Macam mana nak kita, tadi saya katakan, ada gap nak rapatkan korang-korang ni semua sebab korang tak berjumpa secara fizikal lagi. Korang secara online sahaja. Jadi saya memang minta, kalau macam student saya daripada Indonesia tu, minta diorang yang present diri sendiri. Kalau boleh sebelum kelas 5 minit tu, buka kamera, cerita pasal kehidupan korang hari tu. Kan? Gunakanlah online tu dengan sebaiknya. Buka kamera supaya at least lecturer kenal korang kan. Lecturer akan buka kamera kan, kenal korang. Oh ini apa nama dia, ini Muhammad Nur Rasidi, ini nama ini Mio dan sebagainya kan. Okey, kena mulakan dengan macam tu, kita yang kena mulakan. Okey, yang paling penting sekali ni saya nak cakap tentang time management. Okey, time management ni sebagai seorang pelajar sangat penting. Saya tahu mungkin korang dah pandai manage time, tapi pada mereka yang rasa macam saya tak tahulah macam mana nak manage saya punya masa ni. Okey, ada beberapa tips yang saya baca lah kan. Sebabnya time management ni yang akan menentukan korang punya efisiensi sebagai seorang pelajar. Bila dah menentukan korang punya efisiensi, automatically akan menentukan korang punya motivasi sebagai seorang pelajar. Okey, so macam mana ni? Okey, satu, masa sangat penting. Dalam Islam pun masa sangat dititik beratkan. Sehingga Allah pun dah bersumpah kan demi masa. Kan? Kat sini Allah kata sesungguhnya manusia kita ni, kita semua ni, awak saya semua ni, sampai siapa pun yang bernama manusia ni, mereka itu dalam kerugian. Okey, tapi Allah bagi tips. Tetapi Allah bagi tips. Orang-orang yang tak berada dalam kerugian tu orang yang macam mana? Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Okey. Allah dah bagi formula dah dekat sini. Macam mana kita tidak berada dalam kerugian. So macam beramal soleh tu berbuat baik lah. Kan? Berbuat baik yang macam mana. Okey. Di sini saya nak sharekan tips untuk time management. Okey. Hidup kita ni kita kena start dengan agenda lah. Okay, bila bangun tidur kita kena ada agenda, apa agenda kita hari ni. Hatta yang kecil-kecil je. Hari ni saya ada 3 kelas saya kena attend. Okay, saya pastikan 3 ni saya on time. Okay, let's say yang macam itu. Dan 3 ni saya dah prepare.
saya dah buat sedikit revision. Okay, dan tiga-tiga ni saya dah tahu dah. Saya nak tanya dekat soalan ni lecturer yang ini. Hari ni aku nak tanya lecturer ni. Okay. Yang kedua, tadi saya kata tadi create your master schedule lah. Kan, kalau tak boleh secara tak pandai secara digital, tak nampak, buat you punya timetable besar-besar secara fizikal. Biar korang nampak hari ni belajar apa, hari ni print out. Okay. Kata guru saya, kalau dalam belajar ni tak perlulah bakhil sangat. Maksud bakhil tu tak nak print, tak nak print color kan. Spend some money for that. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan lebih baik sekali. Okay. Lepas tu start assignment. Okay. Jangan tangguh-tangguh. Bila dapat assignment pagi, kalau ada masa malam tu buat. Okay, dengan kawan-kawan. Okay, ada 5 soalan. Kau ambil soalan 1, aku ambil soalan 2. Baik kita share. Tak jadi masalah. Tapi jangan meniru. Bila dah dapat jawapan tu, olahlah sikit, kan? Bahagi-bahagikan macam tu. Okay, buat korang punya group, study group sendiri, among korang, kan? Korang kan ada, kita dah boleh secara access secara Google Meet, secara Telegram pun dah boleh buat video call kan? Create your own study group, buat perbincangan, okay? Pukul 9 sampai pukul 10 macam tu, okay? Jadi saya katakan avoid multitasking. Avoid multitasking ni maksudnya, okay, korang ada masa dalam 1 jam untuk habiskan korang punya assignment. Janganlah 1 jam tu kat tepi ni ada macam dia berniaga kan. Korang punya agenda nak berniaga, lepas tu time bila nak melayan WhatsApp, ada meeting lain dan sebagainya. Removekan benda tu, okay. Pastikan apa yang korang buat pada waktu yang tertentu tu habis. Okey, itulah tips orang yang berjaya sebenarnya. Okey, management time tu. Okey, tadi reduce distraction dah. Okey. Take regular breaks. Okey, bila cakap take regular breaks ni, cantiknya Islam tu, dia dah bahagikan masa kita dalam 24 jam tu kepada waktu-waktu ni, kan? Okey, ikut solat time. Okey, selalunya kita bangun lepas bangun subuh, waktu yang paling kita boleh kata apa tu? Apa panggilan? Saya lupa dah masa saya. Produktif adalah lepas pukul 7 pukul 8 tu lah kan. Pada waktu pagi tu, sebab tu orang start selalunya pagi. Okay, sampai pukul 12 pukul 1 macam tu. Time tu ada waktu, time tu ada nak meeting, time tu lah kelas berturut-turut dan sebagainya kan. Pastikan korang ikut waktu tu. Okay. Lepas tu dalam waktu setiap sela lecturer time tu mungkin ada gap masa 1 jam 2 jam kan, ataupun 40 minit sampai 1 jam lah. Time tu lah korang mula buat benda-benda lain. Nak minum kopi ke, time tu kalau dekat rumah nak tolong mak jemur kain, lipat kain ke apa ke, time tu. Okay. Lepas tu ada waktu solat tadi tu, Zohor. Zohor ke Asar, apa pula korang punya time planning waktu tu? Kalau weekend, Zohor ke Asar, apa korang punya time? Apa yang korang punya aktiviti waktu tu? Okay? Waktu tu mungkin nak tengok TV ke waktu kalau weekend kan? Tak apa, tengok TV waktu tu. Pastikan itu adalah waktu TV saya. Okay. Petang daripada Asar sebelum Maghrib, apa yang nak kena buat? Itu adalah waktu riadah saya. Waktu saya nak jumpa kawan-kawan, waktu nak beraktiviti, kurikulum dan sebagainya. Pastikan waktu tu korang gunakan sebaiknya. Kena ada yang regular punya break pula. Lepas tu malam, Maghrib, Isyak, apa yang korang nak buat untuk Isyak ke subuh esoknya ataupun Isyak sebelum waktu tidur tu, apa yang korang boleh buat. Okay. Pastikan ada break lah. Okay. Off screen. Tadi saya kata sekarang ni sebab kita terlalu depend on online learning, saya pastikan kita ada masa untuk kita off screen kita. Okay. Mata kita kena jaga. Sebab mata kita cepat dry. Sekarang ni mungkin korang makin tak rasa sebab korang masih baru lagi kan, muda lagi kan. Nanti bila dah baya-baya saya nanti dah 40 akan ada efek dia. Okay. Pastikan ada masa untuk tidak melihat skrin terlalu lama sebab kita banyak spend mata kita ni pada skrin. Selain pada skrin yang dekat online ni, kita dah guna kita punya kita punya WhatsApp semua pun dah smartphone kan, dah guna skrin. Itu pun dah dedahkan kita, mata kita dengan skrin. Jadi pastikan ada off screen waktu yang tertentu sebagai contoh waktu petang kan, waktu kita tengah riadah, waktu kita tengah makan kan, waktu makan tolak tepi, itulah waktu spend masa dengan keluarga kan, waktu lunch nak makan dengan keluarga, waktu lepas
Maghrib tu adalah waktu untuk kita beribadah, dating kita dengan Allah sebagai contoh kan. Contoh kita nak baca Quran, letak tepi dulu. Okey, walau apa mendatang pun letak tepi dulu. Nanti kita boleh tengok balik kita punya skrin tu. Tapi pastikan ada masa untuk kita off kan kita punya skrin daripada mata. Okey. Alright. So bila kita cakap tentang norma baharu ni, tadi kita nak katakan tentang pembelajaran secara online sahaja kan. Itu adalah etik kita dengan online. Tapi kita kena faham zaman sekarang ni adalah zaman multidisiplin. Okey, zaman di mana kita tak tertumpu hanya kepada satu bidang. Hanya tidak tertumpu kepada satu skill. Okey, sebagai contoh, kita dah pandai management masa tadi kan, manage masa tadi. Time management kita very excellent. Kita very seorang yang disiplin. Tapi at the same time kita kena tahu yang kita ni tak boleh hanya bergantung seorang-seorang diri. Kan? Kita kena keluar. Kita kena explore benda lain. Sebab ini memang zaman multidisciplinary. Kan? Zaman yang kita kena ada 2-3 skill. Okay. So kalau korang boleh tengok dekat dalam korang punya, kat Google, kat mana-mana, what are the best soft skill that you can learn, ini antaranya lah. Kan? Satu communication. Itu saya kata tadi, walaupun kita berada satu zaman yang sangat moden, zaman pandemik itu dah telah memodernkan kita sebenarnya. Kita dah lebih pada digital. Kalau korang tengok, mak bapak kita pun dah mula pandai main Shopee, Foodpanda, GrabFood kan. Semua dah main e-hailing tu dah meningkat. Semua dah ada kuliah online kan, dari Zoom, ikut ustaz secara online, belajar resipi secara online. Semuanya sekarang dia dah online. Kira itu dah memang dah canggih lah tu. Pendigitalan ataupun kalau orang-orang sebut 4IR, okay, Industrial 4.0 tu sedang berlaku rancak dekat sekeliling kita tanpa kita sedari. Kan? Even macam korang pergi bank dan sebagainya pun, ini yang korang kita belajar sekarang ni pun dah masuk dalam kategori 4IR juga kan. Big data, cloud dan sebagainya, online. Okay? Dan hilang disebabkan benda ni sebab kita banyak bergantung pada sistem ataupun banyak bersembang dengan sistem, deal dengan sistem. Jadi hilang nilai-nilai komunikasi kita dengan manusia. Sebab tu communication skill tu penting. Macam mana communication skill kita dengan manusia ni sekarang ni kan, itu penting. Okay. Itu yang pertama. Jadi kita kena develop. Masa universiti adalah masa untuk kita belajar macam mana cara komunikasi yang penting. Macam mana kita nak belajar PR kan. Okay. Dan kita kena tahu macam mana skill of leadership. Okay, macam mana kita nak jadikan kita ni seorang leadership. Nanti kita tunjuk macam mana sebab kita ni boleh kategorikan sebagai khalifah kan. Actually khalifah tu dah masukkan dari kategori sebagai leadership. Kita kena ada skill entrepreneurship. Okey, sekarang ni adalah masa bukan hanya untuk belajar sahaja, tapi kita untuk pelbagaikan produk kita untuk jadi lebih kreatif. Bila kita ada inovasi, kita kena kedepankan kan, make money. Okay, sekarang ni adalah masa zaman orang buat duit dengan apa saja sekalipun. Buat video, buat TikTok, buat YouTube. Okay. Semuanya tu ada duit. Tapi kalau boleh, konten yang bagaimana? Apa yang korang nak entrepreneurkan? Apa barang yang korang nak kedepankan pada orang? Apa manfaatnya pada masyarakat? Itulah yang membezakan korang, kita semua dengan yang lain-lain. Okay, belajar macam mana entrepreneurship. Negotiation influencing. Ini pun korang kena belajar waktu ni, masa zaman muda ni lah. Sebab nanti bila dah tua-tua, bila dah jadi buluh, kan kita melentur buluh adalah dari rebungnya. Bila dah jadi buluh sangat susah sangat nak lentur balik. Jadi masa korang sedang rebung ni lah, macam mana nak calm down, macam mana nak nego dengan orang kan, macam mana kita nak sembang dengan makcik cleaner, benda-benda kecil macam tu. Macam mana kita nak sembang dengan orang yang lebih tua kan, sembang macam, sebab sekarang ni skill tu sangat hilang kan. Nak dengan WhatsApp, kena pula orang yang lecturer dia pun 2/5 juga kan. Ada pernah sekali tu saya dapat sertifikat juga, mungkin cara saya kot yang bersembang dengan pelajar macam tu, dengan pelajar. Doktor nota macam tu. Doktor nota. Maksudnya saya tak update lagi nota saya kat dalam tu. Faham tak? Padahal benda-benda tu adalah satu skill untuk kita bersembang dengan orang lebih tua. Mungkin doktor bila nak upload nota, mungkin panjang sikit lah kan. Tak boleh terlalu mengkawan-kawankan kita punya guru kan. Belum lagi minta kerja, kalau minta kerja lagi teruk lagi. Email kalau korang boleh baca-baca dekat Google atau Facebook pengurus orang lain kan. Macam mana nak minta kerja, ada tak kena pada caranya kan.
Jadi kat situ kita kena pandai lah PR kita tadi, okay? Teamwork. Sebabkan kita dah banyak sekali dengan saya kata, kita bersorang-sorang. Dulu sorang-sorang main PUBG, main Mobile Legends dan sebagainya. Kita, saya tahu lah sebenarnya dalam Mobile Legends PUBG pun ada korang teamwork juga kan, team juga kan. Tak masuk lagi teamwork yang secara fizikal ni. Ini yang tadi kemahiran negotiation tadi ni semua ni, komunikasi, leadership diperlukan masa korang berada dalam team. Sebabnya bila korang dah bekerja nanti kat luar nanti, kita nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi politician, nak jadi pensyarah, nak jadi siapa sahaja, kita perlu berada dalam team. Dan sesiapa pun kita, peranan kita sebagai seorang leader ataupun peranan kita sebagai seorang worker, kita kena ada sifat teamwork ni. Okay, kita kena pandai lah. Kita kena develop benda-benda daripada sekarang. Okay, kita kena belajar innovation. Innovation ni datang dengan banyaknya ilmu. Ilmu tu dapat dari mana? Daripada pelbagai. Okay, bukan sahaja dari kuliah online yang kita ni, tapi di luar. Okay, buat self learning. Sekarang ni tak perlu tunggu lecturer kata, okay masuklah bengkel ni, masuklah webinar ni. Tak perlu. Macam sekarang ni. Kan? Tak perlu orang suruh. Ada nampak benda yang menarik. Hari ni kita nak belajar pasal Python, for example, coding. Kan? Nak suruh pasal Python, pergilah belajar. Hari ni nak belajar pasal language C. Belajar pasal language C. Hari ni nak belajar pasal AI. Masuklah AI. Mana yang free? Banyak sekarang ni webinar-webinar yang free. Okay, buat self learning, belajar coding, belajar AutoCAD, belajar buat design. For example kan, sekarang kita ada Canva dan sebagainya. Pergilah bengkel-bengkel Canva, sekarang banyak sangat. Kalau pun buat self learning kat YouTube. Kan, kalau minat muzik, belajarlah muzik secara YouTube telefon online pun boleh. Okay, dan belajar macam mana nak manage konflik. Ini semua soft skill yang korang boleh belajar sekarang ni. Sebabnya itulah tadi, konflik kita banyak dekat keliling kita. Okay, kita tak boleh nak ubah orang. Tapi kita boleh kontrol diri kita sendiri. Okay, mana tadi saya katalah ada student yang macam ini, yang kurang ajar dan sebagainya. Banyaklah. The way I manage, saya tak akan hentam dia. Okay, saya cuba adapt kan, macam mana saya nak manage dia. Okay, macam mana saya nak face dia. Okay, itu benda-benda yang kita kena belajar lah, soft skill. Okay, benda-benda ni tak dapat dalam kelas. Okay, tak dapat waktu kita belajar yang topik tu. Contohnya hari ni kita belajar pasal proses pembuatan. Takkan dapat benda-benda ni. Proses tu hanya teori saja. Apa yang kita belajar dalam topik lecturer tu adalah teori saja. Tapi praktikal komunikasi, leadership, entrepreneurship, innovation, teamwork, negotiation, conflict management ni datang daripada luar. Daripada diri kita sendiri. Kita yang exposekan diri kita untuk kita learn semua benda-benda ni. Dia datang secara luar lah, secara natural kan. Okay. Tadi saya kata dia pasal leadership lah kan. Okay, leadership tentang kepimpinan. Saya bukan leader lah doktor, saya bukan pemimpin. Tapi tak boleh. Okay, tak ada sifat minda yang macam tu. Sebabnya bila lahirnya kita kat dunia ni, bila kita ni baby tu, kat situ memanglah ditakdirkan kita ni adalah sebagai khalifah. Okay, memanglah tertulis dalam Al-Quran kata sesungguhnya aku akan jadikan seorang khalifah di bumi. Di bumi tu siapa khalifah dia? Manusia lah. Allah kata khalifah itu adalah manusia. Kita. Siapa sahaja yang adalah manusia, kan? Tak kisahlah bentuk dia macam mana, dia manusia, dia adalah, tak kisah dia daripada mana, Afrika ke, Jepun ke, Melayu ke, Sabah, Sarawak, kat Selangor ke, dia adalah khalifah. Khalifah pada untuk diri dia sendiri, khalifah untuk keliling dia sendiri. Okay, kat sini kita nak tengok 5 ciri pemimpin khalifah. Okay, ini saya simpulkanlah. Okay, supaya kita boleh adaptkan dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Okay. Kita sebagai khalifah ataupun kita sebagai pemimpin masa kita zaman belajar ni adalah kita memimpin diri kita sendiri dan juga kita memimpin rakan-rakan ataupun keluarga adik-beradik kita sendirilah. Dan sifat-sifat tu kita perlu ada. Okay, antara sifat dia adalah kita perlu berfikiran jauh. Maksud berfikiran jauh ni kita kena futuristic. Maksudnya kita kena advance daripada orang lain. Kan macam tadilah ada soft skill yang kita kena belajar, self learning kan. Orang lain kita tak tahu lagi tentang contohnya buat Minecraft tadi tu, korang dah tahu macam mana nak coding Minecraft. Benda-benda macam tu. As simple as that. Okay, contohnya resepi masak, korang suka resepi. Okay, cuba satu benda yang apa yang kita boleh advancekan resepi tu. Okay, kita kena berfikiran, agenda kita kena lebih jauh. Okay, orang kata berfikir di luar kotak kan. Berfikirlah dari skop yang angle yang berbeza. Kalau lecturer bagi assignment A ataupun ini schedule hari ni kita belajar topik ni, ini assignment dia. Berfikirlah jauh sikit.
Apa yang aku boleh tambah, nilai tambah kepada yang dah sedia ada ni. Okey, berfikiran jauh. Berilmu. Okay, bila kena ilmu ni, tadi kita tak terhad sekarang ni saya kata sebabkan kita secara online, kita dah banyak kepada e-references, kita dah banyak kepada internet. Okay, bila dah banyak internet, kita punya maklumat hanya di hujung jari. Kita je yang boleh tapis mana yang baik, mana yang buruk. Okay, kita hendaklah berilmu dan kita pula ada wawasan. Kan? Wawasan tu maksudnya ada agenda lah. Melahirkan mahasiswa yang beragenda. Okey, bukannya ada matlamat biasa. Kita nak sebut agenda ni, bila sebut agenda, dia bukan sekadar matlamat, tapi matlamat yang di sekalikan dengan tindakan. Okey. Lepas tu kita kena perlu jujur. Okey, seorang pemimpin kita jujur. Jujur ni apa? Jujur pada diri sendiri. Okey, kenapa saya katakan jujur pada diri sendiri? Contoh simple, saya nak pandai tapi saya tak belajar. Itu tak jujur lah. Okay, tak manahlah pada diri sendiri ni. Tak pun alamak, aku tak sempat lah bahasa saya ataupun meniru waktu online. Dan cara kata jangan meniru waktu exam. Kita tak boleh kontrol kan, walaupun sejauh mana kita cuba tak nak bagi pelajar meniru tu, tapi dia meniru jugalah. WhatsApp kawan ni, kita boleh detect sebenarnya. Tapi tak didik, depan diri sendiri tak jujur lah tu. Okay, hilang keberkatan dekat situ. Jujur pada Allah, adakah kita jujur pada Allah? Kan, tu kita check balik. Jujur pada masa, okey, jujur pada masa tadilah macam time management tadi tu. Macam mana kita membahagikan masa kita. Semua orang ada 24 jam. Okey, semua orang boleh manage masa dalam 24 jam tu, bahagikan. Okey, waktu bila kita nak bersama dengan keluarga, waktu bila kita perlu spendkan untuk kita punya assignment, waktu bila kita perlu untuk me time kita sendiri, waktu tidur kita, waktu rehat kita nak jujur. Okey. Mahir berhubung. Tadi ada segala macam soft skill tadi tu, negotiation, apa tadi tu, leadership. Ini semua tentang komunikasi PR dengan manusia kan, public relation. Okey, macam mana kita sembang dalam WhatsApp. Kita buat ni kan, korang ni akan jadi pemimpin ni, korang kumpul semua kawan-kawan dekat satu group. Macam mana korang nak mulakan ice breaking dengan kawan-kawan tu. Okey, apa perbualan dia yang nak sebut. Okey, apa emotikan yang sesuai kalau nak bagi pada pensyarah sebagai contoh. Okey, dengan parents macam mana? Okey, adab dengan manusia. Sekarang ni tengoklah dekat media sosial kan, Malaysia terkenal dengan hackers kan, nilai-nilai adab kita sebagai orang Malaysia tu dah hilang. Kalau kutuk orang tu nombor satu, tak kisahlah orang tu OKU ke tak OKU ke, yang atlet hari tu kan, ramai lagi orang Malaysia kutuk dia, deserve to be like that lah, apalah, macam-macam sampai menangis orang merayu-rayu. Okay, kita memang champion bahaya hack dekat Israel tu. Tapi kita juga champion dalam kutuk-kutuk orang lain, mengkoyakkan orang lain, menghijaukan orang lain. Hilang dah adab tu. Okay, jadi sebab tu saya kata pentingnya berhubung dengan manusia walaupun di media sosial. Okay. Lagi satu, kita perlu ada sifat mesra. Okay, mesra ni macam mana? Sebab kita dah banyak duduk depan skrin kan. Dengan sistem dan sebagainya, kita dah kurang dengan manusia ni, kita banyak dengan mesin, jadi kurang, manusia tu kurang ketat dalam muka kita kan, hang lah, data hilang lah kan, kena kena update lah selalu kan, data hilang mood kita dan sebagainya, kita tak senyum. Kalau kita depan orang, dengan orang selalunya kita akan senyum, macam fizikal ni kan, automatically kita senyum. Jadi kita banyakkan senyum, walaupun senyum seorang-seorang tak ada masalah, bersedekahlah dengan senyuman. Okay? Kita hendaklah positif, secara positif. Untuk memberikan rasa positif ni agak sukar lah. Zaman-zaman nak kita seorang-seorang mungkin kita depressed dengan banyak assignment, macam manalah aku nak mempositifkan diri ni dengan banyak assignment. Sebab tu tadi, awal-awal tadi, hubungan dengan pensyarah tadi, komunikasi dengan pensyarah tu penting. Kalau banyak assignment sampai tak terbuat, saya tak mampu nak buat, bagi tahu pada pensyarah tu, saya tak sempat nak siapkan pada waktu ni. Komunikasi. Okey, InsyaAllah pensyarah tu tak makan orang, kita tak akan prejudice. Okey, kita akan ada sifat manusia tu. Okey, tak apa, awak boleh submit lagi seminggu. Contoh macam tu. Tapi kena jangan berdiam diri. Okey, kena bagi tahu. Okey, kena komunikasi tu. Okey. Dan seorang pemimpin adalah senang didekati. Dia tak adalah masam kan, kita takut nak dekat dengan dia. Kan, dah lah by default dia muka macam tu, tapi kalau dengan orang pun dia tak senyum kan, jadi kita takut macam mana nak jadi pemimpin kalau kita garang selalu kan, kita adalah mesra. Okay.
Dan last sekali hendaklah bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni bertanggungjawab pada tugasan kita, assignment kita kan. Macam mana kita tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar atau dengan guru kan, dan tanggungjawab kita sebagai seorang anak macam mana kan, dan tanggungjawab kita sebagai dalam sekeliling, tanggungjawab kita pada alam sekitar for example kan. Adakah kita minum air yang sekarang ni banyak kan, packaging ni kita buang sebegitu sahaja. Adakah kita ni bertanggungjawab separate kan, mana plastik ni buat recycle dan sebagainya. Okay, macam manakah tanggungjawab kita pada alam sekeliling. Itu pun penting juga tu. Allah tanya, ciri-ciri orang yang cemerlang dia bermula daripada diri mereka sendiri. Sebab tu dalam Islam, nanti mungkin ada kakak-kakak abang pembina boleh cover benda ni, 10 muasafat tarbiyah yang 10 sifat kendiri yang kita basic by default sebagai seorang individu kena cover. Kita kena master untuk jadi orang yang cemerlang. Okay, so ini saya statekan hanya 5 sahajalah, okay, banyak lagi. Okay, tadi kalau perasan masa dekat YouTube tadi ada kan, ada mahasiswa hendaklah hindari 4R ni, 4K ni sorry. Ini hasil daripada penulisan nakal pembina sendirilah, kuliah, katil, kafe, komputer, sebenarnya tambah lagi satu ada K-pop lah semua ni kan. Kita hendak kurangkan, bukan tak, kurangkan kuliah tu, maksud dia kuliah sini aktiviti fizikal lah. Kalau dulu pergi kuliah, balik kuliah, berkatil, lepas tu pergi kafe, lepas tu depan komputer, itu aja korang punya aktiviti sebagai seorang pelajar. Nanti bila dah ada norma baru nanti bulan 10 naik, kurangkan yang 4 ni, banyak kan 4 yang bawah ni, balance kan, bukan banyak kan, balance kan. Sebagai contoh, walaupun kita aktif dalam kita punya kuliah kan, kita rajin pergi kuliah, rajin pergi kelas dan sebagainya, tapi sekali-sekala cubalah libatkan diri dengan aktiviti-aktiviti komuniti. Contohnya kurikulum, masuklah dekat universiti kan banyak kurikulum kan, ada macam-macam, ada rugby ke, ada seni ke, apa ke, masuk. Okey, lepas tu banyakkan aktiviti kinetik yang macam mana? Ini contohnya bertanam. Ambillah korang inisiatif lah dalam 2-3 orang, kita kutip sampah dekat keliling kita punya kampus ni. Buat inisiatif macam tu sendiri-sendiri. Kalau rasa macam nak dapat pandangan manusia, pujian manusia, upload dekat dalam Facebook, upload dalam Instagram. Tapi ikutlah pada niat dia macam ni. Kalau nak ajak supaya orang terinspired, alhamdulillah. Kalau untuk riak, itu lain cerita. Okey? Buat aktiviti yang macam tu. Apa yang korang gembira? Daripada kafe tu keluarlah, pergilah ramai-ramai dengan kawan. Sebab tu kan saya kata zaman inilah zaman kita nak close, zaman universiti lah, zaman yang kita ada gang kan, ada klik kita sendiri. Pergilah bercuti ke, pergi hiking ke, pergilah mana-mana, maraton ke, masuklah ramai-ramai. Okay, selain daripada kita berkawan-kawan dalam PUBG online semua tu, kita ada Mobile Legends, kita berkawan-kawan tu, berkawanlah secara yang fizikalnya. Perlu ada kawan fizikal, perlu ada kawan manusia yang betul, yang realiti yang kita boleh pegang. Yang boleh kita pegang kawan ni, kita boleh peluk dia. Tapi sekarang tak boleh lah sangat peluk-peluk. Tapi yang boleh pukul, tarik rambut apa semua tu, yang boleh time happy birthday, kita bagi dia air baldi, benda-benda macam tu. Okay, dia bukannya negatif. Side-side benda tu sebenarnya memberi kenangan pada korang, dan sebab itulah dia konflik management tadi, macam ni kita nak kawan merajuk, macam mana kita nak pujuk kan. Jadi banyakkan kawan, banyakkan belajar daripada orang. Okay, kita tengok pemerhatian kita dengan behavioran dan sebagainya kan. Okay. Okay. So hari ni saya nak cerita sikit pasal media sosial, sebab mana kan korang semua ni adalah norma baru lagi kan dalam ni. Korang mungkin belum nampak, tapi bila dah masuk tahun 3, tahun 4 sebenarnya selalunya kita dah mula fikirkan. Okay, kita memang aktif dalam semua media sosial. Silakan, nak ber-TikTok silakan, nak ber-Instagram silakan, nak Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter, semua silakan. Tapi jangan lupa satu lagi link media sosial yang boleh kita bagi fokus adalah LinkedIn. Okay, ini adalah untuk kerjaya kita. Okay, sebab tu saya kata start create your LinkedIn profile. Okay, mungkin satu kali nanti pembina dulu mungkin boleh buat how to make LinkedIn profile professionally. Apa konten yang kita nak masukkan dalam LinkedIn profile ni? Sebab apa? Banyak company-company besar sekarang ini dia banyak tengok ataupun lihat calon-calon kandidat dia daripada LinkedIn ni. So kita jangan targetkan mereka kecil-kecil kan, sedia berhad tu kita ambil yang besar-besar. Tesla, Huawei, Petronas, Islam Berjaya sebagai contoh lah kan.
Semua tu dia tengok daripada LinkedIn punya profile ni. Okay. Apa konten yang kita nak buat, sebabnya berbeza. Kita tak boleh nak masukkan apa yang kita dalam TikTok, joget-joget tu kat dalam LinkedIn. Tak sesuai. Bos kita tengok pun tak profesional. Kita buat konten yang tak berapa pandai, let's see lah, taruh mitos dalam, mentos kat dalam Coca-Cola, ini dalam ini, tak sesuai. Kalau TikTok tu boleh, untuk berseria tu boleh. Tapi LinkedIn dia, we have to look professional, how you bring yourself to the professional world, okay, to industry macam mana. So nanti kita belajar macam mana nak buat LinkedIn ni. Penting. Tak kisahlah bidang apa pun. Bidang agama Islam ke, bidang perbankan ke, takaful ke, management ke, pendidikan ke, semua boleh masukkan dalam LinkedIn tu. Apa bidang tu? Make yourself established dalam bidang sendiri. Cemerlangkan korang punya bidang supaya orang boleh jadi rujuk korang. Orang rujuk kalau macam by default orang nak rujuk ni pergi LinkedIn lah. Kan nak tengok dia punya profession ni macam mana. Contoh tadi sebagai ustazah kan. Dia bidang pendidikan Islam Muslimuddin dan sebagainya. Dia menyatakan dia punya idea-idea tu dan juga selain daripada Facebook, dia masukkan juga dalam LinkedIn. Contoh dia buat aktiviti community, dia masukkan dalam LinkedIn. Apa lagi? Dia develop dia punya soft skill tadi, attend bengkel inovasi ke apa ke, masukkan kat dalam LinkedIn. Kan? Itu antara yang kita boleh develop sebagai pelajar lah. Jadi orang yang nak bekerja, yang hire ni, you punya boss ni, dia akan tengok you punya record dalam LinkedIn, apa you punya aktiviti. Oh, daripada pelajar ni dia dah sangat aktif dengan semua orang. Dia teamwork dia very good. Dia rupanya seorang leader. Rupanya dia pergi attend webinar ini, webinar itu. Dia ada self learning, kan? Ada motivate untuk self learning dan sebagainya. Itu dah kita nak kedepankan diri kita lah. Okay? Lepas tu saya kata salah satu antara sosial media yang penting adalah LinkedIn. Yang lain korang nak tunggang terbalik kat TikTok tu, itulah nanti. Okay, tutup pulang. Okay, alright. Okay. Okay. So hari ni tadi kita nak target tadi ada yang kata sebab saya nak cemerlang dunia dan akhirat. Okay. Kita tak boleh nak kejar dunia sahaja dan kita tak boleh nak kejar akhirat sahaja sebab kita hidup dalam alam ni kan. Kita nak kedua-duanya. Kita nak cemerlang di dunia dan kita nak cemerlang ke akhirat. Dalam hadis pun Allah Rasulullah SAW ada cakap, siapa yang mengenai dunia kena ada ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat kena ada ilmu. Siapa yang nak ada dua-dua ada ilmu. Maksudnya dalam Islam tidak ada limit. Aku hanya fokus pada dunia. Aku hanya fokus pada akhirat. Perlu limit, perlu fokus pada kedua-duanya. Dan kedua-dua ini apa kiri adalah ilmu. Okey. Apa-apa yang kita cari dalam dunia ni adalah ilmu. Dan ilmu ni dapat dalam pelbagai. Okay, kita belajar daripada manusia tadi, komunikasi apa ni semua ni. Dan kedua kita belajar daripada internet, daripada buku kan. Itu semua adalah ilmu. Digging. Setiap hari, satu hari make sure you learn something. Okay. Okay, macam mana tadi kita nak dapatkan konten tadi kan. Apa LinkedIn tadi tu, macam mana kita nak develop negotiation. Macam mana kita nak adakan sifat leadership kita, macam mana kita nak belajar sifat bercakap kat depan, soft skill, nak develop soft skill tu. Sebab tu kita kena pasakkan diri kita ni pada satu benda kan, pada satu orang kata, kita masukkan, kita aktifkan diri kita ni untuk berprogram lah. Kita tak boleh duduk begini, duduk santai, tiba-tiba orang mesej, jom kita bagi talk dekat sini-sini, tak ada. Kan? So sebelum untuk ni kita kena develop kita punya profile dulu. How we are to develop our profile. So kita sendiri yang kena cek program. Itu tadi aktiviti kurikulum tadi tu. Kan? Contohnya saya minat berbasikal. Show your passion dalam basikal. Kita satu hari jadi Olympian berbasikal kan. Okay, masukkan diri you dengan aktiviti maksud saya. So jadi kalau yang saya fahamkan, dekat Bintulu ada pembina Bintulu sangat aktif dengan benda-benda ni. Okay, tak kisah merentasi agama, merentasi bangsa. Okay, semua orang boleh masuk pembina ni. Kan, ada aktiviti hiking, ada aktiviti kerohanian, ada kena bagi talk dan sebagainya. Dia komplit. Tadi kalau korang tengok dekat dalam video profile corporate pembina tadi, ada akademik kesenian lah, ada sajak lah, ada nak buat video, ada martial arts, macam-macam ada buat kreatif itu apa semua tu, korang minta aja. Contoh saya kenali dirilah, saya tak suka, saya bukan extrovert, for example, saya tak nak ni bercakap-cakap ni, tapi saya suka design. Ada tak benda yang saya boleh masuk?
Okey, kita masukkan dekat dalam komunikasi dan media sosial for example kan. Buatlah infografik banyak-banyak kan. Sebarkan kebaikan daripada infografik. Tak apa saya suka menulis. Tulis. Kita hantar dekat surat khabar. Kita hantar dekat mana-mana portal. Okey, bawa pembina. Itu semua kita boleh develop. Saya tak suka, saya suka hiking macam ni, masuk-masuk hutan ni. Tapi saya tak ada geng. Bagi tahu dekat abang pembina. Biar dia orang yang buat aktiviti masuk hutan, keluar hutan ni. Kan? Saya sebenarnya minat surfing. Mungkin kita ada wujudkan satu surfing. Biarlah saya jadi pelopor pada surfing. Itu dah satu leadership. Kan? Benda yang tak ada, kita adakan dalam pembina. Okay, sebagai contoh, masa saya nak masuk komuniti orang-orang tua, saya nak pergilah kita rumah orang tua, biar saya yang initiate kan. Okay, jadi leader. Be yang membawakan idea tersebut. Dan beraksilah, beraktivitilah dalam pembina ni. Dan saya rasa sangat saya sebagai pendidik, saya memang alu-alukan saya punya pelajar ada satu organisasi ataupun ada satu badan yang dia orang boleh masuk, yang ada semua, yang ada lengkap dia punya package dia tadi kan, banyak package tadi kan. Jadi dia orang boleh belajar dan korang boleh buat banyak konten yang daripada professionalism tadi tu. Time management tadi, leadership, korang punya negotiation, konflik ni, yang soft tu yang kita tak dapat dekat dalam kelas kan. Hatta buat air waktu program ni kan, orang buat yang netball ni, seorang kena buat air. Kan? Negotiation lah tu. Macam mana nak pergi minta sponsor air sirap, nak minta air botol mineral, boleh tak dapat yang ni kan. Buat surat itu ini, book gelanggang, itu semua skill kecil-kecil je yang kita perlu develop. Kita tak saja-saja ni, kalau kita jadi pengikut je, tahu-tahu terserah, kita tak ada survival tu. Kan? Saya rasa survival korang daripada segi akademik, saya rasa itulah tadi, time management kena on time, assignment, kena sentiasa dengan berkomunikasi dengan pensyarah, kena selalu tengok soalan-soalan tahun lepas kan, selalu komunikasi dengan senior-senior, apa tips daripada saya tu, dapatkan benda tu. Itu daripada segi akademik dia. Tapi daripada soft skill dia, kita sendiri yang kena serahkan diri kita untuk berprogram. Okay. Alright. So boleh follow Pembina Mindulu, tengok aktiviti diorang ada dekat Facebook, ada dekat IG pun ada. Meriahkan. Kalau nampak Pembina tak meriah lah, ada benda yang kurang ni. Diorang tak ada aktiviti e-sport for example. Saya nak kena jadi pro. Bagi tahu dekat diorang, biar saya akan kumpulkan geng-geng saya supaya kita ada satu e-sport dalam geng Pembina Mindulu ni. Dan bagi tahu. Okay? Tapi perlu ada inilah, buat secara team lah kan. Buat secara berkawan-kawan. Ada kita punya team. Okay? Alright, itu sahaja kot daripada saya. Itu sahaja pengisian saya rasa. Tak ada lagi kot lepas ni. Okay, tak ada, itu je. Ini terimalah satu rangkap pantun daripada saya ni. Boleh baca, bumi bertuah indah dan permai, bersyekah di pesada berdua, masa berpisah untuk tersemai, jumpa lagi bersama Pembina. Jadi saya boleh, itu tadi ada nak kenal saya kan, boleh ikut Facebook, IG, Twitter, LinkedIn. Okay. Pesanan saya, kalau ada masalah sekarang ni, banyak isu-isu berkaitan dengan depression, seorang-seorang kan. Kalau boleh jangan menyendiri. Okay. Berkomunikasi, jumpalah dengan orang, okay? Luahkan apa masalah korang tu. Kalau dengan parents, dengan keluarga ada sebab prejudis, judgemental, keluar daripada networking tu. Mungkin dengan kawan-kawan baik. Kalau kawan-kawan baik 2 kali 5, mungkin you punya mentor, kan? Setiap orang lecturer ada mentor kan. Kalau mentor tu macam nak lah ni, orang lain. Paling korban pun, saya pun boleh, dengan saya boleh. Saya pernah ada dapat tetamu, saya tak kenal dia. Tapi dia daripada Johor datang office saya semata-mata nak meluahkan perasaan dia. Bukan meluahkan perasaan yang cinta-cinta, bukan. Masalah dia. Kita mendengar dan tak ada judgemental. Okay? Dan alhamdulillah sekarang ni kita berkawan baik. Okay? Maksud saya jangan depres ataupun jangan menghadap masalah seorang-seorang. Okay? Berkawan itu adalah salah satu
nilai yang sekarang ni dah kurang sebab yang kita dah banyak dengan online ni. Okay. Tadi develop you punya resume. Okay. Dekat universiti bukan masa untuk kita tulis resume, tapi for build resume. Itu penting, membina resume. How you want to membina? Kita kena bersama pembina lah, kita kena program, kita kena ikut. Kita jangan tulis, saya pandai language ni, saya pandai coding lah kan. Saya pernah mengikuti ni. Tapi sebenarnya tak ada nilai tu. Tapi kalau you experience yourself, it will be different value for you. Okay? Aktif. Waktu zaman universiti dah aktif. Okay, bila korang dah pandai manage program, tadi time management tadi, macam mana korang nak bahagikan waktu, dunia akhirat kita macam mana kan, waktu belajar macam mana, waktu kita nak bersihkan diri macam mana kan, rohani kita macam mana kan, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, insya-Allah automatically Allah akan bagi cemerlang. Dan cemerlang itu, okey, saya tahu kita ni orang biasa-biasa. Apa yang tadi dapat 4 flat, dapat dekan list, jadi alhamdulillah. You are memang cemerlang yang terbaik. Tapi kalau tak dapat cemerlang pada itu, setiap orang cemerlangnya dari persepsi yang berbeza. Okey, mungkin saya cemerlang dari segi tadi entrepreneurship, kita dapat duit banyak, kan? Itu cemerlang daripada segi yang itu pun tidak menjadi masalah. Saya cemerlang dari segi pembawaan saya bercakap, kan? Saya pandai bercakap. Cemerlang saya itu, saya akan bagi banyak buat perkongsian, saya akan banyak buat video lah, apa lagi semua berlakon dan semua. Jadi proceed with that. Okay, cemerlang lah bagian itu. Apa yang korang buat yang terbaik. Cemerlang lah pada bidang masing-masing. Okay, macam saya bidang joiner, welding, saya nak cemerlang dalam bidang saya welding. Walaupun perempuan, saya pastikan saya cemerlang. Dan at the same time, saya nak jadi pakar rujuk juga dalam agama. Okay, contohnya, kalau orang cerita pasal solat, saya boleh jawab. Benda-benda basic. Okey. Cerita pasal logam dan Al-Quran, saya boleh huraikan sikit. Contohnya macam tu. Ada tak dalam Al-Quran cerita pasal tenaga? Saya boleh cakap kan. Contohnya, kalau kita digging Al-Quran, ya, Al-Quran dan sains kan. Dalam surah Yasin ayat ke-80 ada cakap, Allah kata jadikanlah tumbuhan hijau sebagai sumber tenaga. Allah tak cakap tumbuhan coklat, tumbuhan mati, tapi Allah cakap tumbuhan hijau. Bila cakap tumbuhan hijau tu apa? Itulah biodiesel kan? Biodiesel, okay? So, benda-benda macam itulah kita kata dalam sepanjang kita sebagai seorang pelajar ni. Okay? Kita dapatkan keduanya, kita dapatkan ilmu dunia, kita dapatkan ilmu akhirat. Yang penting kuncinya adalah ilmu. Okay, itu sahaja kot daripada saya, Osman. Mungkin kalau ada soalan ke nak tanya, boleh kita buat sesi soal jawab. Okay, betul cakap doktor tadi. Memilih sahabat juga salah satu daripada tips untuk cemerlang di universiti ya. Kalau tak keberkatan, boleh je join kelab pembina untuk cari lebih rakan-rakan yang baik. Terima kasih kepada Dr. Nur Nasrah atas perkongsian ilmu dan sudi menerima jemputan kami. Inilah yang dikatakan pohon rendang yang lebat dengan buahnya. Banyak ilmu yang ditaburkan terpulanglah kepada anda, sama ada untuk mengutip dan menyimpannya atau membiarkan ilmu itu bertebaran dan hilang dalam lipatan minda anda. Okey, sekejap saya ada soalan dari dekat dalam ruang chat. Okey, dalam sesi PR, apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk memastikan boleh kekal fokus pada pelajaran? Okey. Tadi time management penting. Time management ni yang menentukan efisiensi seorang pelajar. Bila kita dah efisien, automatically motivasi kita tinggi. Okey. Macam mana kita nak pastikan fokus waktu belajar kan? Tadi saya kata satu tadi hilangkan distraction. Okey, remove you punya distraction tadi tu. Makan ni apa, tutup semua. Kelas daripada pukul berapa? Daripada pukul 9 sampai pukul 11. 2 jam contohnya kan, selalu kabur macam tu. 2 jam ni kalau boleh ketepikan semua tu. TV, okay, duduklah dalam ni, kalau boleh pastikan korang ada satu workstation ataupun workstation yang baik lah. Ada laptop, kalau tak ada laptop kita hanya bergantung pada kita punya phone pun tak apa. Okay, pastikan phone kita taruh ada stand sikit kan. Buka buku. Okay, saya seorang yang percaya kepada
mendengar dan catat. Okay, so kita buat dua kerja. Kita mendengar, sebenarnya kita catat. Okay, kita buat dua kerja dan kita membaca, dah tiga, otak kita berjalan. Okay, daripada kita macam ni, gantung, kan? Kita akan hilang fokus. Catat, okay? Antara kejayaan Tun Mahathir adalah dia mencatat. Okay, saya 7 tahun dekat Jepun. Aktiviti orang Jepun ni saya tahu dan saya belajar budaya dia orang sampai sekarang ni saya amalkan. Mereka suka mencatat. Okay, mereka ada dia punya planner dia orang tiap tahun. Pada bulan 1 adalah bulan 12 atau bulan 11, bulan 12 dia macam pesta menjual planner. Planner dia sangat best. Macam-macam planner ni jadual apa tu buku planner kan sekarang ni dah banyak kan. Nak ceritanya sebab orang Jepun ni dia suka dia kat mana-mana dia akan bawa planner ni. Tak kisahlah kau rambut oren ke, engkau otai macam mana pun, mau senpai ke apa ke, kan? Kau jahat macam mana pun, dekat kojek dia orang dekat dalam bag handbag ada satu buku nota kecil. Dan dia orang akan mencatat. Kan? Dekat dalam kelas orang akan catat. Dan saya pun terbiasa macam sampai sekarang. Saya memang ada buku saya sendiri, saya memang catat. Okay? Dan kita akan buat planner kita sendiri. Planner ni penting ni, planner. Nampak tak? Ni dah bulan 9 kan? Buat planner korang nanti ni. Saya nak open belakang tak cantik pula. Okay. Make sure ada planner korang. Jadi bila ada planner, satu hari tu tengok. Hari ni aku nak kena buat apa? Hari ni aku kena belajar apa? Okay. Lepas tu tengok assignment. Okay. Saya belajar daripada student saya. Ada student saya kejap kalau boleh saya kongsikan kejap saya tengok. Kalau ada macam mana dia manage dia punya assignment. Kejap, kalau boleh buka. Kejap Satu tadi time management Pastikan satu hari tu korang tahu apa yang korang nak buat. Okay. Kejap. Kalau ada. Tak ada pula dekat sini. Sekejap je. Which is saya rasa sangat membantu lah kan. Saya rasa kawan-kawan dia patut. Okay. Okay, saya share. Okay. Okay, ini student saya buat. Dia pelajar tahun 2, semester 4. Bagi korang lah kan, nampak So, dia tahu kat sini, dia buku. Walaupun kita secanggih mana pun, kita digital mana pun, make sure kita ada satu yang physical, buku catatan kita sendiri. Buat yang macam ni. Buatlah date, subject, assignment, nak kena submit via apa. Kan, ni kita guna UKM Folio. Submission date bila? Okay, lengkap ke tak lengkap? Ini dia buat macam ni, dia kata tahun 2021 ini cara dia buatlah. So jadi korang boleh trace. Ini adalah management. Okay, macam mana you manage you punya aktiviti. Okay, agar kekal fokus. Kan? So macam contohnya, okay, aku ada lagi satu assignment tak siap, kena submit by ni. Jadi aku kena kejar. Okay, masa main aku kena reducekan untuk habiskan assignment ni. Aku kena efficient pada waktu ini supaya assignment aku habis. Jadi kita akan kekal motivasi. Okay. Alright, itu macam mana nak assignment lah. Tadi macam yang tadi video tadi. Satu time management, satu lagi elak yang distraction tadi, tutup semua, ada pad apa makan ni semua ni. Kalau makan yang kecil-kecil boleh lah, supaya kekal segar dan sebagainya, tu boleh. Yang ketiga, pastikan tadi jadual waktu. Okay, kena tengok petang ada belajar apa, dia belajar apa. Okay. Lepas tu kalau waktu main tu betul. Okay. Dan pastikan tidur cukup. Okay, ada kadang-kadang ni kita sebab tak cukup tidur, kita tidur pukul 2, pukul 3, sebab malam tengok movie, layan series ke apa ke, main game dan sebagainya, esoknya kita dah burn out, kita dah penat. Kan, kita dah tak boleh all out dengan kita punya tenaga, kita tak boleh fokus. Orang sebagai pelajar kena pastikan tidur yang cukup. Kalau dalam Islam, kita kena ada solat tahajud dan sebagainya tu. Pastikan korang manage korang punya masa tu bila nak bangun, kan. Mungkin korang punya productivity adalah lepas waktu
tahajud tu. Itu adalah waktu untuk, macam korang masa SPM dulu, nak cemerlang mana-mana, ada kan waktu belajar, buat yang macam tu balik. Sama je dia punya kitaran hidup sebagai pelajar ni. Okay? Mungkin sebab kita dah dewasa, kita dah matang, kita mungkin boleh reducekan lah. Kita bukannya bayi kan, nak kena tidur 16 jam. Kan? Mungkin daripada 8 jam, kita boleh reducekan like 6 jam. Okay, itulah 6 jam adalah waktu cukup untuk saya tidur. Kan? Bila makin dewasa, kalau dekat assignment dah selalunya dah mulalah tak tidur. Esoknya nak kena submit kan dekat assignment, nak assignment yang nak kena submit esoknya, kita kurang tidur. So cycle tu akan ada, tapi make sure korang perlu ada energi untuk esoknya. Okay? Nak catat nota masa berkesan. Okay, ini saya kongsikan lagi dengan makcik ni sebab saya suka dengan dia ni, sebabnya dia ni kreatif sikit. Dia zaman-zaman korang, bayi-bayi korang kan. Ini dah tak ada pula dia ni, kejap. Sebab dia ni fotografer. Mana cara dia buat nota Sekejap, saya tunjukkan. Nomor 4 dan nomor 2. Sekejap Larian ada Google Google apa tu? Okey. Yang ada baby gitu. Ada kata hati tu saya tak ada lagi. Rupanya masuk. Sekejap saya. Okey, alright. Okey, macam mana cara untuk mencatat nota yang berkesan? Okey, ikutlah. Ada orang dia boleh catat nota secara digital, macam student saya ni. So dia buatlah nota dia cantik-cantik lah macam ni apa semua ni. Ada orang macam saya dia fizikal. Saya suka nota yang kalau macam ni, yang ada depan mata saya. Mak tu tengah belajar, yang cikgu tengah tunjukkan dia apa slide tu, walaupun kita dapat slide tu, sama ada kita dapat slide awal ataupun kita dapat slide lambat, pastikan kita mencatat. Okey. Macam mana cara nota berkesan? Ambil key point dia. Contohnya, kita belajar, saya ajar pasal numerical method. Numerical method ni dia tak banyak ni, dia catatan dia tu banyak nombor, numbering. Tapi apa-apa info lah. Teori sebagai contoh. Okey, hari ni numerical method ni gunanya untuk apa? Okey. Method pola method ni untuk apa? Akan ada ilmu dia. So catat dia punya keyword-keyword dia dekat situ. Okey. Pastikan tangan ni bergerak dalam bentuk apa tu nama ni? Benda ni. Dalam bentuk sorry. Pastikan tangan kita bergerak supaya kita dapat benda dalam bentuk keyword tu. Catat dulu dia. Nanti sebab selalunya bila kita dah ada video, nanti kalau kita nak tengok balik, kita boleh tengok balik kan, kita boleh recall balik. Kan? So macam itulah. Okay. Dan kalau ada buku, contohnya reference book, kalau ada buku lagi bagus. Bila cikgu akan cakap, okay hari ni saya rujuk bab ni. Sebagai contoh hari ni kita belajar bab friction welding. Contohlah kan. Okay, pelajar tu akan tengok friction welding bab yang sama, buka buku yang sama dengan cikgu. Dan cikgu of course lah dia akan tunjukkan slide yang dia dah buat daripada reference book tu. Kat situ catat. Okay, pastikan ada contengan dekat dalam buku tu. Macam mana nak tahan mengantuk time kelas selain makan? Betul. Selain ni, pastikan dekat tepi kalau ni, kalau saya ada ni, spray. Spray nak ada, nampak saya guna spray. Ni. Spray apa-apalah, spray air ni, pastikan ada spray. Kalau tu spray muka. Tak pun kalau ni sebab dah lama sangat, 1 jam, 2 jam, lecturer tu tak berhenti-berhenti, kan korang off kan kamera selalunya, tak buka kan. Orang bersenam lah, lompat lah dekat belakang tu. Pasti ngantuk, sepak-sepak. Saya belajar daripada anak buah saya, dia PDPR, kan. Dia mengantuk, dia sepak muka dia, macam ni dia buat macam tu. Lepas tu dia balik lari, lepas tu dia dah segar balik. Itulah, makan, minum, rewards lah diri. Kan, rewards diri. Kalau satu hari tu contohnya, banyak kelas. Petang tu, waktu petang, pukul 2, pukul 3 macam ni. Belilah kopi ke, Foodpanda, booster ke kan, boost kan, jus boost tu. Beli, minum, rewards diri. Rasa seronok. Macam tu. Okay.
Kalau rasa mengantuk lagi, kalau nak bagi terus segar, terus tanya cikgu lecturernya. Terus bagi tahu, terus potong. Cikgu doktor saya ngantuk lah, ada tak buat aktiviti lain ke apa ke, macam tu. Kadang-kadang pendekatan pencaraan ni dia suka bercakap, dia tak tahu apa dah jadi kat belakang sana kan, kurang interaksi dan sebagainya kan. Okay. Nanti bagilah feedback dekat lecturer tu. Doktor, hari tu doktor punya kelas okey, tapi mengantuk sikit lah, boleh tak pelbagaikan aktiviti? Dan kita sebagai pencarah ni, kita kena pelbagaikan cara pengajaran kita. Macam tadi saya guna Slido, saya tanya pelajar saya, okey apa perasaan korang hari ni? Okey apa yang korang nak belajar hari ni? Okey. Lepas ni kita kena tengok video sekejap, macam tu. Okay, hari kita akan buat aktiviti quiz ke dan sebagainya. Adalah benda-benda macam tu kan. Tapi macam mana tak tahan mengantuk, no sleeping tadi tu, tidur yang cukup. Macam mana nak dapatkan tidur yang cukup? Time management. Okay, alright. Okay, ada soalan lain tak? Tu survival yang biasalah kan. Tapi make sure you punya pembelajaran ni make it fun. Okay, dan jangan seorang-seorang. Tadi macam Irfan, kalau rasa macam tak boleh nak belajar seorang-seorang, make your study group. Buatlah grup dalam 2-3 orang member yang kamcing kan. Cari seorang perempuan yang rajin. Perempuan ni dia rajin sikit update yang macam tadi ni, yang cantik-cantik nota dia kan. Ambil lah. Benda ni itulah survival dia. Saya dulu mechanical engineering, saya seorang je perempuan. Jadi semua orang suka dengan sebab saya punya ni lah tadi. Kita tahu bila nak kena hantar kan. Kita rapat dengan lecturer kan, kita tahu assignment kita. Soalan dulu kan kita dapat daripada senior-senior. Jadi kawan-kawan lelaki yang sekeliling saya ni berebut-berebutlah nak jadikan kita ni member dia. Nak dekat exam nanti. Cari seorang yang rajin jadi kita punya partner. Bukanlah nak manipulate dia, tapi itu adalah survival skill kita. Macam ni kita nak survive, nak cemerlang kan. Nak survive sebagai seorang pelajar cemerlang kan. Carilah seorang kawan ni yang agak-agak ni. Janganlah manipulate dia untuk mentang-mentang dia pandai, dia nerd, kita pergunakan dia tu, tak adalah make kawan lah. Itulah tadi kawan. Yang 4 tadi tu, 4 kita tu salah satunya kawan, komunikasi dan sebagainya tu, jadikan dia kawan kan. Itu pun survival skill lah sebagai pelajar ni. Okey, ada lagi ke soalan? Tanya je, nak tanya apa-apa. Ni saya stop sharing. Saya minta maaf lah kat Rizwani ni. Jadikan dia punya contoh pula. Sebab saya suka, dia suka sharing. Dan saya kalau student lain, doktor macam mana nak dapatkan nota ni, tulisan doktor buruk lah. Terus saya tengok Izwani punya nota boleh dia translate cantik nota tu kan. Buatlah balik nota tu, janganlah mengharapkan nota yang kita tulis yang dekat whiteboard ni. Kan, dekat macam Zoom ni kan ada whiteboard kan. Itu pun boleh conteng-conteng. Lepas tu pelajar tu dia download yang pada situ, nak baca yang pada situ aje. Taklah, translate kan. Maksud buat nota korang sendiri yang korang faham. Okey. Bagaimana nak elakkan daripada malas belajar? Okey, cari motivasi. Okey. Pastikan what is your why, big why. Okey, make your why bigger. Okey, kenapa saya kena belajar? Okey. Dalam satu buku start with why, kan? Bukan why tu. Mulakan sesuatu tu dengan kenapa. Okey. Kenapa saya attend program hari ni? Kenapa saya attend pembina? Kenapa saya ambil bidang mechanical? Kenapa saya suka aktiviti jogging? Mulakan dengan why tu. Bila kita dapat wujud why tu, saya nak jadi seseorang satu hari nanti. Saya nak hidup saya berilmu. Saya nak hidup saya cemerlang dari segi ni. Dekat situ nanti kita akan termotivasi. Okey. Dan nak elakkan daripada malas belajar ni, dia sebenarnya perlukan ada environment, support system sebenarnya kan. Bila kita dah seorang-seorang, kita akan burn out kan. Yalah, tadi bila kita seorang-seorang hanya diri kita dengan kita je. Kita, yang Allah je yang tahu. Kan, hanya kita nak attend kelas, ya Allah hari ni kena
nak kena belajar, nak kena attend, kadang-kadang kita off, lepas tu kita mula pergi ke tempat lain lah, kita tengok phone lah, macam ni kan. Cikgu tengah bercakap kat depan, lecturer tengah present, kita duduk tengok Facebook, kita tengok TikTok kan, tengok perkongsian Instagram orang kan, kita tak fokus. Bila kita tak fokus, bila kita ketinggalan, dan kita hilang motivasi tu. Jadi kita kena cari kawan-kawan yang bersama momentum dengan kita. Bukan sama-sama malas. Kalau ada 2-3 orang malas tu, okay, kena cari seorang yang tak malas tu, yang boleh driven kita. Carilah, kalau bukan dalam grup yang sama pun, mungkin grup yang lain. Okay, maksudnya kalau bukan dalam fakulti sama, mungkin fakulti lain dengan akak-akak dalam pembina ni ke. Maksud dia yang akan drive kita. Kalau tak, kalau macam tadi nama Syahira kan, macam Syahira rasa aku ni malas lah, macam mana aku nak rajinkan aku dan kawan-kawan. Jadi you are the driver dia. Okay, awak dah jadi pencetus dia supaya kita semua jangan malas lagi. Macam mana kita tak nak dia malas lagi? Kita buat satu grup, okay, kita masukkan dalam grup Telegram, kita buat dalam satu grup WhatsApp. Hari ni kita nak achieve apa guys? Okay, kita start daripada hari ni kita belajar satu topik. Okay, apa kata kita kongsi dengan kawan-kawan dekat luar? Kawan-kawan kita dekat Facebook lah, dekat Instagram ke apa, jom kita buat satu poster pasal kita punya topik ni. Dan kita publikkan kita punya posting ni. Jadi kita ada semangat tu, buat something yang kita suka dengan belajar ni. Kalau kita jadikan belajar ni hanya input, tak seronok. Kita kena sedikit output, dan output tu kita rasa bukan nak riak, tapi kita nak ada rasa satu appreciation pada orang, kita tunjukkan apa yang kita belajar ke orang tu. Kan selalunya kan ada meme kan, meme what our parents think we do, what society thinks we do, apa yang cikgu fikir saya do, apa yang sebenarnya yang saya buat. Kan orang fikir kita ni hanya belajar je, kan kita belajar input, lepas tu masa exam baru kita luahkan. Tak macam tu, tak seronok. Tapi bila kita dapat ilmu, kita terus amalkan, tu yang seronok. Dan macam ni kita nak amalkan tadilah, hatta benda-benda yang kecil tadi. Kita dapat ilmu hari ni, belajar pasal, saya tak tahu nak bagi contoh yang di luar bidang saya. So saya bagi pasal saya dah, okay. Contohnya atom dislocation. Orang lain, kita punya target pembaca bukanlah pada orang tua ke apa ke, mungkin pada kawan-kawan je. Kita buatlah atom dislocation. Hari ni aku belajar macam ni. Buatlah cantik-cantik sikit dekat ni, lepas tu post kan. Gitu. Kalau tak postkan dekat ni, postkan dekat LinkedIn tadi. Tak ada like, tak apa. Okay. Motivasi kita adalah kita nak apa yang kita belajar tu kita praktikkan. Okay, macam hari ni tadi kan, dapat banyak tips kan tadi. Tadi 4K tadi, katil, campus dan semua tu. Apa 4K yang aku kena kereta lepas ni? Aku kena kurikulum apa? Hari ni aku dapat termotivasi lah. Aku kena masuk satuan ni. Yosh, ini plan aku untuk setahun akan datang ni. Untuk semester ni, semester apa korang ni? Semester baru ni, semester 2 semester 1 ikutlah. Ada semester 4 semester ni target aku nak dapat 4 flat tu mungkin jauh sikit lah. Aku ni tak adalah pandai sangat. Tapi aku nak pastikan assignment aku complete. Dan aku faham apa yang aku belajar. Walaupun tak banyak, aku nak target yang itu dulu untuk semester ni. Okay. Start small. Okay. Doktor, saya nak tengok jadual student dia nampak menarik tadi. Kejap Ni student saya namanya Nur Izwani. Sekejap, saya tunjuklah lagi. Tak tahulah makcik dia boleh bagi ke tidak. Tapi bolehlah jadikan dia sebagai inspirasi. Sekejap, dia bukan jadual. Dia punya table untuk pastikan dia manage dia punya masa dia. Okay. Okay, ni. Okay, dapat dia? So dia ada satu buku. Buat korang punya satu buku. Kalau tak dalam buku tak nampak elegan, tak nampak digital sangat, korang guna Excel. Kalau tak guna Excel, gunalah apa-apa planner, korang punya sistem dekat dalam phone tu kan. Kan banyak tracker apa benda tu kan kat dalam apps apa benda, buat macam tu. Yang student saya ni mungkin dia macam saya, dia suka yang physical. So dia buatlah hari ni aku belajar pasal apa. Okay, subjek. Assignment apa assignment dia.
Mana? Ada tak saya punya? Ni saya punya manufacturing. Saya ajar di manufacturing. Okay. Hari ni assignment saya tentang augmented reality report. Okay, diorang kena buat. Okay. Saya bagi submission date by 13 hari bulan 4, submit. Kat mana submit? UKM Folio. Tu dia buatlah macam ni. Kalau complete nanti dia tanda. Okay, buatlah macam tu. Jadi korang boleh manage. Kan, dalam seminggu tengok balik apa lagi yang aku tak achieve ni. Kadang-kadang dia dekat assignment banyak. Itulah yang menjadi pelajar kita ni stres, lecturer pun stres sebab sebenarnya last minute. Lecturer pun bagi last minute, yang pelajar pun buat kerja last minute sebab dia kumpul. Kan? Lagi minggu depan dah nak assignment submission date tu, yang dulu-dulu tu punya assignment tu lah. Dia kumpulkan hari tu dia nak buat dalam seminggu. Memang stres lah. Kan, yang lecturer pula stres sebab dapat segelebak. Kita dah bagi awal kan, tapi tak ada orang yang submit awal, semuanya nak submit yang last minute. Lu datang berbonda-bonda dalam last minute. Tu masing-masing lah stres. Sebab tu kalau ada time management macam ni, so kita beritahu walaupun submission date dia pada waktu ni, kalau lah kita dapat submit awal kan lagi bagus. Kan? Kita start daripada small yang macam ni. Kita managekan kita punya masa. Ini kita nak memimpin diri kita ni. Sehari kita ni, belum lagi kita jadi pemimpin negara, kan? Belum kena jadi pemimpin organisasi, belum lagi kita kena jadi pemimpin bila kita masuk oil and gas, kan? Satu factory tu kita kena manage. Kita start dengan kita punya jadual pada waktu macam ni. Okay, contohnya hari ni ada test. E-test saya nak buat 21 hari bulan 5. Make sure. Jadi sebenarnya bulan 4 ni, sebelum 21 bulan ni, dia dah tahu dah, plan dah. Okay, dia dah plan dah. Aku kena belajar. Apa topik dia, apa semua tu. Itu semua dekat dalam kita punya model tadi tu. Model dan sistem online tadi tu. Okay. Ada soalan lain? Okay. Tentang sumber reference lah kan. Kadang-kadang lecturer ni, dia punya slide tu tak complete pun. Dia bagi sikit tapi dekat dia punya exam dia yang luar daripada skop dalam buku tu kan, ataupun skop dalam slide yang dia bagi tu, nota yang dia bagi tu. Sebelum test, bagi tahu lecturer, boleh tak saya dapatkan apa soalan-soalan yang akan doktor kau, bagilah hint sikit. Bagi hint. Jadi dekat bab mana doktor? Okay, kalau dia kata okay, bab 2, bab 3, bab 4. Okay, macam saya kata okay, bab 2, bab proses penyambungan. Okay. Jadi selain nota saya, pelajar perlu initiate juga, tengok juga dekat buku-buku reference yang kita bagi. Sebab kita dalam kelas, sebelum kelas bermula, kita dah bagi tahu kan apa textbook kita. Dan start daripada situ, baca dan buat nota sendiri. Okay. Spend lah masa sikit untuk belajar ni kan. Dalam satu hari, make sure korang ada masa untuk belajar. Sebab korang pelajar, korang bukan masa untuk mencari duit. Okay, nak cari duit boleh tapi secara sampingan. Kan? Kalau dropship ke apa ke, seronok kan dapat duit tu, itu kurangkan sikit. Kan? Lebihkan masa tanggungjawab korang sebagai pelajar ni dulu. Okay. Alright. Bagi make and balance lah. Okay, macam mana nak manage time tadi tu nanti kita akan belajar, maksudnya korang akan belajar dalam sehari. Mungkin hari ni rasa tak berapa manage. Esok mungkin aku nak buat lebih baik. Pastikan hari korang yang korang lalui hari ni lebih baik daripada yang semalam. Macam hari ni very good. Kan? Orang dah waktu cuti macam ni, korang attend program macam ni, dapatkan sedikit 2 tips ilmu. Malam ni boleh fikir, tak payah malam ni, lepas ni lepas lah kan, lepas ni solat, buat aktiviti riadah ke apa ke kan, main dengan adik-adik ke, pergilah siram pokok bunga ke, kemas-kemaskan persekitaran ke, buat aktiviti fizikal sikit. Okay, malam, esok Jumaat. Okay, Jumaat seronok kan, sebabnya malam weekend. Apa yang aku nak buat? Okay. Lagi satu, saya punya tips. Dia bukan tips lah, dia macam satu planning. Okay. Korang ambil buku, ambil kertas apa-apa, catatkan apa yang korang nak jadi dalam masa 5 tahun, planning korang 5 tahun akan datang ni. Tahun 2021, habiskan SEM ni, apa korang punya perancangan? Hari ni aku nak at least nak masuk taekwondo. Okay, hari ni nak panjat kota Gunung Kinabalu contohnya. Apa korang punya achievement? Tahun 2022, apa yang korang achieve?
Cantik dia dekat situ. Lepas tu dah hamil 5 tahun, masukkanlah kat mana-mana dalam Al-Quran ke, dalam ni ke, kalau boleh nampak, boleh gantung kat dalam bilik ke. Just nota biasa je. Kan? Itu nanti korang tengok hari-hari. Benda tu, nanti bila eventually 2-3 tahun, kalaulah nota tu masih ada, korang akan tengok achieve ke tak achieve benda tu. Dan selalunya akan achieve. Sebab itu sebagai satu doa kita sebenarnya. Matlamat kita, apa yang kita tulis adalah sebagai doa. Okay? Dan saya buat 5 tahun kebelakangan dulu masa saya degree, saya pernah buat main-main. Saya masukkan kat dalam buku yang macam selalu ada lah, selalu di Quran saya lah kan. Lepas itu saya buka balik, oh ini yang aku nak achieve dulu. Alhamdulillah. Okay, aku dah grad, lepas aku dah sama master. Lepas tu lepas 5 tahun buat planning ini. Secara ada yang achieve, ada yang tak achieve lah kan. Tapi kita buatlah planning kita tu dalam tak sedar. Okay. Alright, itu saja perkongsian dari saya. Dan macam mana korang rasa nak motivasi selalu, make yourself busy lah sebenarnya. Okay. Waktu muda ni lah nak seronok-seronok kan. Katil-katil, main game, tapi make sure korang kena ada aktiviti luar dengan kawan-kawan yang boleh korang huha-huha, yang ada rasa gembira. Kan. Kena ada benda-benda macam tu. Okay. Dan yang lain, macam mana kita nak halakan kita punya kerjaya, itu semua nanti step by step nanti kita akan terdedahkan kepada benda tu. Macam tadi LinkedIn tadi tu kan. Macam mana nak buat LinkedIn yang paling bagus ni doktor? Kita tak boleh cover lah hari ni, mungkin cover hari lain. Jadi sebab tu join lah benda ni, mungkin banyak lagi pengisian. Rasanya previously ada daripada IR siapa lah, saya lupa. Pun daripada Pembina Bintulu juga saya tengok perkongsian daripada dekat Facebook kan. Pun sangat bermanfaat. Okay, next nanti perkongsian apa pula. So bila dapat perkongsian, dapat ilmu, terus amalkan. Okay, jadi korang rasa sentiasa keep yourself updated with the new things lah, new knowledge kan, benda baru kan. Okay. Okay, tu je. Ada lagi soalan lain? Saya minta maaf kalau saya tak dapat menjawab jawapan tu tidak ni. Okay, so saya tekankan tadi self learning. Okay, self learning tadilah paling penting sekali. Belajarlah, tak perlu tunggu lecturer, tak perlu tunggu orang lain. Kalau nak pergi ni, masuklah pertandingan inovasi ke apa-apa, masuk. Okay, kalau tak ada orang yang nak membantu kat dalam tu, keluar, cari your punya mentor. Okay, abang-abang, kakak-kakak, lecturer lain, parents, ibu bapa yang mana yang boleh support, jadikan dia orang ni sebagai mentor kita. Okay, alright, tu je kot Osman. Terima kasih doktor atas jawapan yang diberikan, jawapan yang jelas dan padat. Semoga peserta puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh doktor. Sebelum kita mengakhiri, kita akan ke aktiviti seterusnya, iaitu cabutan bertuah. Diingatkan semula kepada peserta boleh mengisi borang feedback di link yang telah diberikan di chat box. Okey, kalau ada soalan-soalan lain, boleh tadi kontak saya melalui Facebook, Instagram ada, boleh DM, PM, boleh email tadi, nashrahani@ukm. Search nama saya, insyaAllah ada lah email saya dekat situ. Okay, so saya kata tak kisah, join lah pembina ni, tak kisah siapa pun anda, dia merentas agama, merentas bangsa, aktiviti-aktiviti yang diorang buat semuanya sangat bermanfaat. Apa yang paling penting adalah you want to build you punya resume waktu zaman pelajar ni, masa korang 4 tahun sebagai mahasiswa ni. Okay, kita bukan setakat nak write resume, tapi to build your resume. How you want to build resume, it depends on what activity that you want join. Okay, alright, itu je kot daripada saya. Okay, so itu je lah kan, saya jumpa lagi insyaAllah daripada saya. So korang boleh teruskan dengan aktiviti, saya dapat feedback yang baik lah pada semua insyaAllah. Okay, so saya jumpa lagi korang, all the best. Terima kasih doktor.